perlu berhemat. Kita tidak ingin melihat kita belanja banyak, tapi sebenarnya kita tidak ada kemampuan. Hutang negara semakin meningkat, defisit yang semakin meningkat. Hakikatnya kita tidak ada duit. Yang kita belanja bukan duit kita, duit yang kita utang. Akhirnya kita terpaksa menambah pungutan cukai atau memperkenalkan rejim cukai yang baru. Kalau kita perhatikan 20 tahun kebelakangan ini, yaitu dari rancangan Malaysia ke-8, ke-11 meliputi rancangan jangka panjang ketiga, yaitu dari tahun 2000-2010 dan model baru ekonomi tahun 2010-2020. Perbelanjaan kerajaan sepanjang tempoh tersebut adalah bernilai 860 bilion dengan nilai purata 43 bilion setiap tahun. Namun dengan perbelanjaan sebesar itu, ternyata kita gagal mencapai sasaran wawasan 2020. Ini dapat dilihat yaitu dari tahun 1971 hingga 2015, kadar pertumbuhan adalah 6,2% tahun. Ianya turun kepada 2,7 tahun bagi tempoh 2016-2020. Pada tahun 2020 pula, tahap negara yang dikatakan membangun, namun kalau kita melihat seperti yang saya sebutkan, perbelanjaan itu tidak memberi hasil yang begitu, pulangan yang baik. Dalam kita ingin melaksanakan rancangan review ke-12 ini, yaitu pembasmian kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Rancangan ke-12 hendaklah sekurang-kurangnya perlu merangkumi aspek-aspek. Pertama, untuk mencapai kecemerlangan yang lebih besar untuk semua insan. Ya. To achieve the greater goods for all people. Keduanya mengekalkan cara hidup yang demokratik dan bertoleransi. Mewujudkan masyarakat yang adil di mana kekayaan negara dikongsi bersama. Memastikan dalam mengejar pembangunan ekonomi, kita tidak mengabaikan pembangunan yang lestari, alam sekitar, ekologi bagi jangka masa yang panjang. Kelima, menjadikan sains dan teknologi sebagai komponen penting dalam perancangan dan pembangunan sosioekonomi, kecekapan dalam mengatur strategi pelaksanaan pengetahuan dan memperhebatkan budaya sains dan teknologi dalam industri. Keenam, menggalakkan dan mengukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jarang perbezaan dan ketidakseimbangan yang meluas dalam pembangunan ekonomi di antara wilayah, negeri dan antara bandar dan luar bandar dan negara ini. Pembangunan seimbang dalam penekanan pada pertumbuhan dan ekuiti seharusnya menjadi penekanan utama dalam rancangan Malaysia ke-12. Rangka kerja dan strategi perlu bertujuan untuk mencapai pertumbuhan makro, menggalakkan keupayaan teknologi seperti yang saya sebutkan. Ini boleh dicapai melalui penyesuaian dasar yang sesuai serta ekonomi pragmatik, pengurusan keuangan yang berhemat, ditambah dengan kestabilan politik dan perpaduan negara. Kita tidak ingin melihat perbelanjaan dilakukan oleh pihak pemerintah dan kerajaan walaupun projek itu bukan dalam rancangan, kita belanja duit. Dan itu yang kita dapati bahawa tidak cukup keuangan. Kena kita belanja duit bukan dalam masuk rancangan. Dan kita dapat melihat bagaimana untuk melahirkan ekonomi yang lebih mampan, iaitu pernah berlaku pada tahun 1990-an, di mana pencapaian ekonomi negara yang pernah tertinggi dicapai adalah pada kadar 9,7% yang dikatakan dynamic economy, new tigers in the region. Kerajaan harus berhemah dalam perbelanjaan ini dan kita harus menggalakkan pihak swasta untuk memainkan peranan as an engine of growth. Kerajaan tidak boleh membelajarkan duitnya semata-mata kerana itu bergantung keuangan yang terbatas ini untuk social and physical development of the country. Kita tak mahu keuangan kita belanja bersaing dengan pihak swasta. Kerana saya yakin banyak di antara pihak swasta di negara ini yang mempunyai keuangan, keupayaan, pengalaman, exposure di peringkat antarabangsa. Maka dengan itu perlu kita galakkan pelaburan tempatan di negara ini untuk memainkan peranan sebagai engine of growth. Bukan hanya kerajaan, kadang itu kerajaan bersaing dengan pihak swasta untuk mendapat keuntungan, ya. Dan itu yang di samping pihak swasta kita nak galakkan supaya pelaburan foreign direct investment juga amat penting, khususnya dalam mewujudkan peluang pekerjaan, ya, dan transfer teknologi. Kita sedar dan tahu bahawa kerajaan melalui GLC, GLIC
memainkan peranan yang penting untuk menjana ekonomi negara kita. Dan ini yang saya sebutkan tadi, kewangan yang terbatas seharusnya ditumpukan untuk memastikan social and physical development is the role of the government of the day. Dalam keadaan dunia ekonominya tidak stabil, keadaan rantau Asia yang very competitive, we must be prudent dari segi financial management kita. Seharusnya perlu bagi kita untuk mengurangkan penglibatan di dalam pasaran dan membiarkan sektor swasta memainkan peranan yang besar sekaligus dapat menyumbang kepada kelestarian ekonomi negara. Price factor to be the engine of growth seperti yang saya sebutkan. Tapi di samping itu juga kita akan melihat dalam rancangan-rancangan yang telah berlalu, delivery system dalam negara kita. Kita tidak kehilangan polisi, tapi malangnya delivery system seperti yang saya sebutkan dari tahun 2000 sampai Baik, kepada anda yang baru saja menyaksikan kami, ketika ini sedang berlangsungnya perbahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 oleh Ahli Parlimen Sempurna, dan dijangkakan seramai 20 orang Ahli Parlimen akan mengambil bahagian dalam perbahasan untuk hari ini. Jadi kalau boleh saya kongsikan sedikit antara perbahasan yang telah berlaku sebentar tadi ialah dari Ahli Parlimen Pasir Gudang, di mana beliau berkata isu berkaitan keputusan melepas tanpa membebaskan ataupun DNAA Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi perlu segera dinoktahkan di Parlimen, dan ini juga bagi mengelakkan sistem perundangan dan pentadbiran negara terus daripada menerima kritikan-kritikan, dan ini sekaligus turut menzahirkan pelan integriti berdasarkan nilai murni kerajaan madani yang dihasratkan dalam kajian separuh penggal RMK ke-12. Dan selain itu juga perbahasan yang dilakukan oleh Ahli Parlimen Lubuk Antu, beliau menunjukkan sokongan ke arah usaha untuk menambah baik My Project seperti yang digariskan dalam kajian separuh penggal RMK 12 dengan harapan tumpuan dapat diberikan bagi memberi keutamaan kepada pelaksanaan projek-projek infrastruktur asas yang telah lama bertangguh ataupun tertangguh, terutamanya di kawasan luar bandar dan juga kawasan pedalaman. Dan selain itu juga beliau turut menyentuh tentang usaha kerajaan dalam mewujudkan sekolah bimbingan jalinan kasih wajar diperluas agar hak pendidikan kanak-kanak yang tiada pengenalan diri ini terbela, dan sekaligus menjadikan ataupun menjalin tiada isu keciciran ataupun tercicir dalam soal pendidikan dalam kalangan mereka, dan juga konsep sekolah tersebut dibina dengan menumpukan kepada kriteria kanak-kanak tanpa dokumen, tiada warga negara dan juga golongan rentan. Baik, selain di TV1 juga di saluran berita RTM, jangan lupa juga ikuti kami di rtmparlimen.rtm.gov.my, juga dengan muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda melalui App Store, Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Dan kalau boleh juga saya ingin kongsikan tentang apa yang telah dibahaskan oleh Ahli Parlimen Lawas, dan beliau mengatakan sokongan sudah tentunya kepada pembentangan kajian separuh penggal RMK ke-12 ini, khususnya membawa pembangunan ke kawasan pedalaman Sarawak dan Sabah yang ketinggalan dari segi prasarana pembangunan. Dan selain itu juga beliau turut memberi pandangan bahawa kelewatan ataupun kegagalan separuh dari projek berpunca daripada penglibatan subkontraktor untuk mengendalikan sesebuah projek, dan perkara tersebut merugikan kontraktor. Dan ini bagi mengatasi masalah, beliau mengesyorkan pelibatan subkontraktor adalah dihadkan. Baik, sekian saja daripada kami untuk hari ini di TV1, dan jangan lupa untuk terus ikuti kami di saluran berita RTM pada jam 2.30 petang nanti. Assalamualaikum, jumpa lagi.
dari segi physical development-nya itu yang banyak disebut. Nak pergi sekolah naik perahu, nak pergi sekolah titi jambatan. Bayangkan daerah yang kalau dibantu bukan setakat sekolah itu mendapat bekalan elektrik, air, ya, tapi kadang-kadang kita bina sekolah menengah harganya 70 juta. Tapi konten sistem pendidikan itu gurunya tidak cukup, komputernya tidak ada, bukan komputer tidak ada. Electric accessibility tidak ada. Waktu saya menteri kampung, lawat kampung-kampung. Bila lawat kampung saya tanya, ke mana komputer? Guru besar cakap, Datuk Seri kami simpan di storeroom. Pasal apa simpan storeroom? Pasal elektrik tak ada. Then where do you go? That's why ministry dan kerajaan harus meneliti secara mendalam. Kita tidak harus mempunyai dasar yang kita katakan diseimbangkan dengan bandar dan luar bandar. Luar bandar cukup daib. The same kind of policy cannot be adopted to all area in this country. Untuk kita mengimbangi pembangunan dan juga kelestarian rakyat yang ada. Masalah guru contohnya hari ini di Sabah cukup membimbangkan saya dari segi jumlahnya. Dari segi ini kadang-kadang tenaga guru tidak mencukupi pasal kita bergantung dengan guru-guru datang dari Semenanjung. Kenapa kita tidak latih anak-anak kita dari Sabah? Kalau kita latih anak-anak kita dari Sabah, kita tidak perlu belanja outstation. Kita tidak perlu cari rumah. Kita tidak perlu untuk menampung perbelanjaan kos yang begitu tinggi. Dan mendidik anak-anak kita di peringkat guru-guru anak-anak kita di peringkat negeri Sabah, ya, bukan tidak perlu integrasi, tapi integrasi di samping juga kita memastikan there must be family bonding. Anak terpaksa berada dari Kelantan datang ke pelosok pulau di Sempurna. Dia cakap dia goyak orang Kelantan. Kadang-kadang tengok rumah tak ada, dia bandar Sempurna. Ini yang kadang-kadang kita lihat. Kalaulah anak-anak kita yang di kampung itu, di daerah itu, di wilayah itu, kita bimbing mereka, lahirkan sebagai tenaga guru, dan kita akan mengurangkan banyak perbelanjaan di peringkat negara kita. Dalam juga menyentuh kesihatan. Tan Sri yang dipertua, ini juga penting. Tidak ada artinya seseorang insan manusia mempunyai pendidikan, ilmu yang tinggi, keuangan yang begitu banyak, kalau kesehatannya tidak mencukupi. Hari ini membimbangkan saya, yaitu nisbah pesakit di Sabah. Pesakit 1 doktor kepada 1,000 penduduk yang ada. Dan bayangkan, tidak ada pakar jantung di Sabah. Cuma 1 orang saja pakar dia. Di hospital Kota Kinabalu, Queen Elizabeth. Kalau orang sakit jantung dari Pensiangan, dari Tenem, dari Keningau, dari Tawau, dari Sempurna, dia kena terbang ke Kota Kinabalu. Kalau tidak ada penerbangan, kosnya tinggi, kena jalan raya. Jalan raya pun rosak. Ya, tak semudah itu. Dan ini yang saya katakan, kesihatan ini satu sektor yang dilihat dalam rancangan Malaysia yang bukan hanya review ke-12 yang mendatang, supaya tingkatkan keadaan yang ada dan bukan hanya pakar doktor. Bayangkan di Kota Kinabalu, Queen 1 tidak ada dapur. Nak bakar makanan, sos daripada Queen 2 menampung 700 katil yang ada. Sampai makanan di hospital itu dah sejuk dah. Dan bayangkan bukan setakat pakarnya amat diperlukan, bahkan juga kemudahan fizikal yang ada di peringkat sekolah itu dapat kita tingkatkan. Dan saya berharap bukan setakat kita meningkatkan UMS Faculty Academy yang ada. Lahirkan 400-500 orang anak-anak Sabah di situ sebagai pakar doktor untuk menampung keperluan di peringkat negeri supaya kita tak belanja banyak outstation dan perumahan yang ada. Dan saya dapati contohnya di Semenanjung banyak klinik desa, doktor yang ada, bahkan hospital yang cukup di wilayah Sabah dan Sarawak amat membimbangkan. Saya harap kerajaan mengambil perkara ini sebagai seriusnya. Di samping itu, kita juga harus melihat kerangka research and development di peringkat perubatan. Masa COVID ada, kita tak ada vaksin. Masa COVID ada, kita tidak mencukupi tempat untuk menampung beribu rakyat, terpaksa buka Dewan Masyarakat sebagai satu tempat menampung keperluan masyarakat yang punya pesakit. Dan sampai ketika dia, kerajaan perlu mengeluarkan perubatannya sendiri, tidak bergantung dengan pihak mengimport daripada luar. Sekarang ini kita mengimport dari India, mengimport dari Pakistan. Dari segi raw material, we can produce our own material. Ya, mungkin Panadol pada hari ini kita keluarkan, tapi bukan setakat Panadol, banyak ubat-ubat yang lain supaya kita tidak boleh bergantung kepada pihak luar, termasuklah beras tadi itu pun.
banyak dibahaskan oleh kawan-kawan lain ya. Jadi saya berharap Saya dah bagi 15 minit sekarang. Nak sambung lagi ke? ya sikit lagi Seminit lagi boleh. Datuk yang dipertua dan Tan Sri yang dipertua. Jadi saya kena ringkaskan. Kerana sebenarnya banyak perkara yang saya nak bangkitkan ya untuk melahirkan supaya kerajaan mempunyai hasil capital development juga. Ya, selain daripada swasta, gerakkan sebagai engine of growth, dan saya juga berharap kerajaan mengambil peranan tentang capital development, iaitu perlunya bagi kita untuk pastikan supaya debt security, derivative market, hedging respectively. Maka dengan itu kita boleh mendapat kewangan untuk memastikan supaya kerajaan itu dapat menampung keperluan rakyat. Dan di samping itu juga saya berharap Tan Sri agar Labuan Financial Hub yang kita dah lahirkan dalam keadaan malap hari ini, kenapa tidak lahirkan? Jakarta akan berpindah ke Kalimantan. So saya yakin kalau sekiranya pihak kerajaan melihat secara mendalam bagaimana meningkatkan keupayaan Financial Hub Labuan ini, dan ini untuk meletakkan negara kita kompetitif. Keselamatan, saya berharap keselamatan ini perkara yang penting. Ya, saya mendengar ucapan yang amat berhormat bahawa drone kita gunakan. Sebenarnya drone itu saya tahu untuk nak memantau, but to intercept is also crucial. Waktu saya ketua menteri terpaksa bagi duit dengan kerajaan, dengan pihak polis hampir 900,000. Pasal apa? Bila saya balik ke kampung, speedboat tak berjalan. Pasal apa speedboat tak berjalan? Tak ada cukup minyak. So operational part of it, you can do the surveillance, but you don't have the interception yang ada. Di samping itu saya minta supaya keselamatan bukan hanya memantau pihak border kita, tapi dalam negara. Sebesar sudah ada anasir-anasir di negara kita yang perlu dipantau. Jangan pihak keselamatan memantau ahli politik semata-mata, tapi harus memantau juga pihak-pihak yang lain. Menyentuh sedikit ya tentang Pen Borneo. Ya, ini perkara yang penting. Dah 5 Perdana Menteri dah. Dari Yang Amat Berhormat Datuk Najib, Yang Amat Berhormat Mahathir, Yang Amat Berhormat Mahyudin, Yang Amat Berhormat Ismail Sabri, Yang Amat Berhormat Tamun. Dah 5 Perdana Menteri. Pada hari ini masih lagi keadaan tertangguh. Di Sarawak 90% dah hampir siap dah. Tapi di Sabah ni masih terbantut. Ke arah mana perkara ini? We must go down. What is the problem? Problem dia ialah kontraktor, pemaju, pelaksanaan, delivery system. Orang yang sama dapat projek ini, orang yang sama dapat projek sana. Terkadang itu bagi serahkan subkontrak. Dan saya berharap pihak Kementerian Keuangan khususnya dan pihak EPU meneliti secara mendalam untuk memastikan spread out kontraktor-kontraktor yang mampu untuk menangani masalah ini. Maka dengan itu saya berharap contohnya semangat 63 akhirnya ya Tan Sri Yang Dipertua. Pasal itu kita membangkitkan persoalan 63 agreement. Bukan kita bangkit untuk benci kepada orang Semenanjung. Isteri saya orang Kedah, cucu saya orang Kelantan, cucu orang Muar, cucu orang Sabah, dah 8 orang dah. Saya sayang cucu-cucu ni. Tapi keadaan yang ada pada hari ini, how do you build a nation? You don't touch the heart. Perjanjian 63, bila kita bangkit, bukannya kita nakkan supaya, tapi itu yang telah melahirkan pembentukan Malaysia di negara kita. Bayangkan pada hari ini, Tuanku Agung, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Tuanku Agung membuat lawatan. Rakyat Malaysia di Sabah Sarawak tunggu sampai jam 1 pagi sampai jam 2 pagi. Malam berbaris beribu antar surat bersuara. Pasal apa bersuara? Pasal kami dah disuarakan oleh rakyat. Datuk Seri berucaplah di Parlimen. Datuk Seri, you jadi menteri, buatlah apa yang sepatutnya, bantu kami. 60 tahun dah. Ada yang kita bersuara tak kedengaran. Bila saya bersuara masuk penjara. Terkadang itu sejarah dia bermacam-macam. Ya, tugur sana, tugur sini. Dah lama dah. Saya dah merasa semua Perdana Menteri ini. Tapi bila saya lihat pentingnya mengapa rakyat sanggup tunggu daripada malam hujan tidak kira. Pasal mereka nak menyampaikan mesej kepada yang tertinggi yang di Pertuan Agong. Tolonglah kami rakyat Malaysia. We want to build this country, a nation. Please touch the heart. Saya berharap rancangan ini akan dapat melaksanakan dengan secara baik dan saya akan memastikan supaya saya memantau dan saya akan sentiasa untuk memberi pandangan dengan niat yang baik. Menegur, jangan pula teguran itu dianggap kita membantah, tidak. Ya, tapi teguran ini adalah untuk membina, memastikan supaya negara kita di landasan dan rakyat umat di negara ini mendapat manfaat. Terima kasih banyak Tan Sri. Terima kasih sempurna. Saya jemput Muar diberi 10 minit juga. Terima kasih Tuan Yang Dipertua
Saya nak mulakan ucapan saya dengan mengalu-alukan 28 anak muda, 7 cikgu pengiring dari 7 sekolah yang berbeza di bawah Parlimen MUA. Terima kasih, dan saya berharap bahawa sesi pada hari ini dapat memberikan inspirasi kepada 27 anak-anak muda untuk menyertai landscape politik secara langsung atau tidak langsung untuk berkhidmat dan membangunkan negara tercinta kita, khususnya melalui Parlimen MUA. Tuan Yang di-Pertua, ucapan saya akan fokus kepada 2 perkara. Pertama, berkenaan isu pendidikan, dan kedua, berkenaan tata kelola. Pertama, berkenaan solusi kepada masalah pendidikan negara. Pada hari ini, kerajaan telah pun membelanjakan 20.2% kepada belanjawan pendidikan jika nak diambil kira dengan KDNK. Ramai mungkin tidak tahu, tetapi perbelanjaan pendidikan tahunan negara kita jauh lebih tinggi daripada negara-negara maju yang lain. Di Singapura, perbelanjaannya 11% KDNK. Di Jepun, 6% KDNK. Walaupun sedemikian, walaupun kita berbelanja jauh lebih besar, tetapi kita lihat PISA ranking, the benchmark, international benchmark kita jauh lebih rendah. Malaysia di tangga 48, 49 dan 57 daripada penguasaan sains, matematik dan membaca. Walhal Singapura di tangga yang kedua, Jepun di tangga yang keenam. Perbandingan ini bukan saja kepada negara-negara yang maju. Kita sudah dipintas oleh Singapura, Korea Selatan dan Jepun. Kini kita turut dipintas oleh Vietnam daripada sudut penguasaan matematik di tangga yang keempat. Minta maaf, sains di tangga yang keempat, matematik tangga 24 dan membaca tangga yang ke-13. Maksudnya walaupun perbelanjaan kita agak luar biasa, tetapi kita jauh ketinggalan. Saya nak mulakan sebelum saya sampaikan kritikan dengan pujian terdahulu kepada kerajaan pada hari ini yang mengekalkan peruntukan naik taraf, baik pulih dan bina baru infra asas di sekolah dan juga melalui tata kelola tender terbuka. Saya juga perlu memuji apabila Menteri dan Perdana Menteri kerap melawat sekolah dan tandas untuk meninjau sendiri pelaksanaan baik pulih dan bina baru ini. Tetapi itu saja tidak mencukupi. Dengan itu ada 3 solusi dan kritikan yang saya ingin ketengahkan. Pertama, apa jadi nasib program 1 tablet 1 pelajar yang telah pun diperkenalkan pada tahun lepas, yang bermula di peringkat universiti, tetapi pada tahun ini dan apabila saya lihat juga dalam perancangan RMK ditiadakan. Ini bukan perkara yang kecil, Tuan Yang di-Pertua. Kerana kalau kita lihat, negara kita adalah di antara negara yang paling kerap tutup sekolah rendah dan sekolah menengah. Maksudnya anak-anak kita perlu play catch up, kejar dengan anak-anak yang belajar di Singapura dan Vietnam. Kalau kita lihat melalui penilaian antarabangsa pada hari ini, anak-anak Malaysia ketinggalan 3 tahun daripada kadar pemahaman daripada anak-anak di Singapura. Tambahkan sekali dengan penutupan sekolah yang agak luar biasa di Malaysia, jikalau kita tidak mendigitalisasikan sekolah, khususnya di peringkat sekolah menengah dengan pemberian tablet dengan laptop, saya risau mereka tidak dapat mengamalkan inisiatif self-learning dan akhirnya jauh ketinggalan dengan anak-anak dari negara luar. Sebab itu saya berharap kerajaan jangan hanya melakukan konsep one-off sahaja pada tahun lepas yang diamalkan oleh pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Bera, tetapi perkara ini wajib diteruskan bukan sahaja di peringkat universiti tetapi juga di peringkat sekolah menengah dan bersasar kepada golongan pertengahan dan golongan B40. Minta maaf ni ada panjang sikit. Yang kedua, berkenaan peruntukan yang tidak adil. Tuan Yang di-Pertua, yang jelas pada hari ini apabila peruntukan tidak disalurkan kepada Parlimen Pembangkang, ini turut menghukum cikgu-cikgu, anak-anak muda, PIBG dan pihak sekolah. Kerana peruntukan ini tidak pergi ke poket ahli parlimen ataupun ke pusat khidmat parlimen, tetapi disalurkan terus kepada sekolah-sekolah. Cikgu-cikgu ada di sini, Tuan Yang di-Pertua. Di MUA kita telah luluskan pembinaan 4 dewan baru. Bukan milik Syed Saddiq,
milik cikgu, milik PIBG, milik sekolah daripada satu generasi ke generasi yang lain. Saya dengar hanya kerana saya memilih ke pihak pembangkang walau perkara ini dah diluluskan bulan-bulan yang lepas. Ada ura-ura bahawa mereka ingin menyekat dan memberhentikan pembinaan Dewan baru ini. Adakah kerajaan Madani pada hari ini ingin menghukum cikgu, anak-anak muda daripada keluarga miskin yang inginkan infra asas ini? Ia tidak adil. Saya dengar dan meneliti ucapan Menteri Ekonomi. Beliau berkatakan, tak apa, kita akan mudahkan proses. Tidak perlu lagi mohon kepada ahli parlimen, boleh mohon terus. Saya tunggu bila proses ini ingin diperkenalkan untuk naik taraf jalan, bina dewan baru, naik taraf ICT sekolah. Jangan hanya janji di bibir tetapi pelaksanaannya tiada. Kerana realitinya jikalau kamu menghukum kawasan-kawasan pembangkang, kamu sekaligus sedang menghukum rakyat Malaysia yang merupakan masa depan negara kita. Betulkan sistem ini sebelum terlambat. Ingat, politik itu ada naik dan turun. Hari ini kita pembangkang, esok kita kerajaan. Jikalau kamu dikenakan siksaan yang sama, adakah kamu suka perkara ini? Dengar, ingat, cermin diri sendiri dahulu. Yang ketiga, program pengisian selepas waktu sekolah dan semasa cuti sekolah. Saya ingin tarik perhatian semua kepada kajian sekolah awam yang dilakukan oleh KIP Academy, Knowledge in Power Program, dan juga kajian-kajian yang dikeluarkan oleh Sekolah Amanah yang dilaksanakan di Malaysia. Kalau kita lihat Tuan Yang di-Pertua, anak-anak muda apabila mereka masuk sekolah rendah, prestasi akademik mereka, tidak kira agama, bangsa ataupun sosioekonomi, kaya dan miskin, garis permulaan itu tidaklah begitu berbeza. Jurang itu kecil. Tetapi daripada tahun ke tahun, jurang itu makin lama makin melebar. Dan apabila kajian yang terperinci dilakukan, defisit itu berlaku bukan semasa waktu bersekolah, tetapi semasa cuti sekolah semester 3 bulan ke 2 bulan ataupun pengisian program selepas tamat waktu sekolah, maksudnya selepas pukul 1 atau selepas pukul 6. Dengan itu, kerajaan perlu ada keberanian dan fokus untuk mencari penyelesaian kepada pengisian masa semasa cuti semester ataupun selepas waktu sekolah. Kalau kita lihat di Malaysia, lihat saja sekolah-sekolah vernacular yang berjaya Tuan Yang di-Pertua, pengisian semasa cuti panjang dan ataupun selepas tamat waktu sekolah secara rasmi agak luar biasa sekali. Ada sukan, ada kelas tambahan, sampai ibu bapa boleh tinggalkan anak-anak mereka di sana. Sama juga dengan sekolah-sekolah antarabangsa. Tetapi realitinya, anak-anak yang majoriti masuk sekolah kebangsaan, keluarga mereka tidak ada kemampuan untuk lakukan perkara ini. Sebab itu jikalau ada intervensi dari kerajaan untuk fokus pengisian kepada program selepas waktu sekolah dan semasa cuti, saya yakin kita dapat kurangkan defisit. Ini bukan saya kata kosong, ini daripada perincian dan kajian mendalam yang menunjukkan anak-anak yang datang daripada keluarga miskin, perbezaan jurang pemahaman mereka meningkat selepas mereka tamat datang balik ke sekolah selepas 2 bulan bercuti, makin teruk. Walhal mereka yang datang berkeluarga kaya, pemahaman mereka meningkat dengan melonjak dengan mendadak pada tempoh masa 2 bulan tersebut. Saya berharap bahawa perkara ini dapat dipertimbangkan. Saya ingin pergi kepada pendidikan tinggi pula. Saya dah banyak ulas berkenaan reformasi di universiti. Saya nak fokus sedikit berkenaan cadangan Menteri Ekonomi, iaitu Akademi dalam Industri. Saya menyokong usaha ini, saya rasa ini adalah usaha yang baik dan wajib kita bantu. Cuma saya ingin berikan satu cadangan tambahan, iaitu dana khas RM1 bilion untuk dimasukkan dalam Akademi dalam Industri untuk program upskilling, reskilling melalui micro credentials yang disasarkan kepada pemandu e-hailing. Semalam kita digegarkanlah, tidak kira kerajaan atau pembangkang, dengan video ringkas 15 saat apabila ada salah seorang pemandu Food Panda yang tidak ada lagi motosikalnya kerana disita dan perlu jalan sendiri. Saya tidak ingin komen panjang berkenaan isu tersebut. Saya faham JPJ melakukan tanggungjawabnya. Tetapi kita tak boleh hanya berbahas di Dewan kata apabila ada masalah, kita berikan satu motor percuma. Bila ada masalah, kita berikan bantuan one-off RM200 setahun atau RM500 setahun. That doesn't move the needle enough. Saya ingin mencadangkan, Tuan Yang di-Pertua, kalau boleh tambah sedikit masa, Presiden Parti walaupun satu kerusi, sikit saja, Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin mencadangkan dana khas micro credential
bagi pemandu e-hailing. Maksudnya, pemandu e-hailing hari ini, mereka bekerja sepenuh masa, pagi ke malam. Kadang-kadang mereka ingin buat reskilling ataupun untuk daftar kelas atas talian ini, hanya boleh pada waktu malam atau hujung minggu. Kosnya, Tuan Yang Dipertua, kadang-kadang nak tamat 3 ke 6 bulan, RM50,000 Malaysia. Jikalau mereka tidak melalui upskilling ini, mereka akan terperangkap dalam sektor yang sama dan akhirnya mereka tidak memanfaatkan keupayaan sebenar mereka. Dengan itu, saya mencadangkan dana khas 1 bilion ini melalui program micro credentials yang disasarkan kepada pemandu e-hailing. Kenapa ini isu nasional, Tuan Yang Dipertua? Ini isu nasional kerana kajian terbaru menunjukkan lebih 50% lepasan SPM tak nak lagi masuk universiti. Mereka ingin terus bekerja dan ramai ingin bekerja dalam sektor e-hailing. Jikalau mereka tidak ada keupayaan wang to upskill and reskill melalui micro credential, kelas malam dan hujung minggu yang kosnya agak tinggi, bagaimana mereka nak tingkatkan gaji mereka to climb up the socio-economic ladder? Sebab itu saya berharap perkara ini dapat dipertimbangkan. Isu yang terakhir iaitu isu tata kelola. 2 minit saja Tuan Yang Dipertua jikalau diizinkan. Terima kasih. Saya meneliti ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dalam ucapannya yang panjang, beliau mengungkap perkataan tata kelola, lawan rasuah, amanah sebanyak 25 kali. Sangat luar biasa. Masalahnya Tuan Yang Dipertua, saya risau bukan setakat saya, tetapi rakyat Malaysia pada hari ini tidak lagi percaya perkataan tata kelola yang diungkapkan. Saya katakan ini kerana saya sendiri menyokong dirinya dan pimpinannya di atas janji untuk membanteras rasuah. Saya ingat sebelum pilihan raya, saya menyertai kempen-kempen dan di dalam setiap satu ucapan ada janji anti-korupsi, tidak akan gugurkan kes, akan penjarakan pemimpin ABC. Saya tak pernah sekali dalam ucapan saya kata saya akan penjarakan timbalan Perdana Menteri. Tak pernah. Saya kata follow the rule of law. Tetapi selepas pilihan raya, perubahannya perubahan yang teramat drastik. Tidak ditekan lagi, majoritinya 148. Bukan seperti 2 Perdana Menteri dulu, majoriti 3 ke 5 ahli parlimen saja. Terus menggugurkan 47 kes rasuah. Bagaimana rakyat di luar sana ingin percaya? Bagaimana pelabur-pelabur luar ingin percaya? Tetapi saya lebih risau, bagaimana anak-anak muda yang ingin menyertai politik hari ini, apa presiden yang kita tinggalkan? Presidennya, kamu boleh curi ratusan juta ringgit, lupakan bina hospital, lupakan bela rakyat, lupakan bina sekolah, curilah sebanyak mungkin, boleh ditangkap, didakwa, selepas tak nak 5 tahun, tak apa, runding, guna kuasa, dan selepas itu kerajaan di bawah pentadbiran kamu boleh menggugurkan kes tersebut. What message are we sending to the young generation of Malaysia? Sebab itu saya rasa ungkapan tangan kiri lawan rasuah dan tangan kanan bebaskan rasuah adalah ungkapan yang tepat dan benar. Tetapi sambil saya bicarakan perkara ini, saya pun perlu cermin diri sendiri dahulu. Tidak kira di kerajaan atau pembangkang, kita perlu ketengahkan solusi. Ingat, dalam politik itu ada naik dan turun. Hari ini kita boleh tekan lawan, esok lawan mungkin tekan kita semula. Bagaimana, how do we break that cycle supaya tidak akan berlaku lagi? Sebab itu, reformasi sebenar, the decentralization of power, perlu dilakukan secepat mungkin. Peruntukan yang adil seperti Yang Berhormat Bera lakukan sebelum ini. Pisahkan peranan Perdana Menteri dengan MACC dan AGC. Letakkan di bawah Parlimen. Laksanakan akta pendanaan politik. Dan banyak lagi yang lain. Kerisauan saya, perkara ini dah dijanjikan berkali-kali. Bila saya tanya, orang bila dulu saya di sana, tak apa Sadiq, tunggu. Tapi benda asas, pengisiran aset kabinet Tuan Yang Dipertua sampai ke hari ini janji kosong, belum buat. Diumumkan pada bulan Januari tahun ini. Bila dekat pilihan raya negeri, saya desak lagi sekali akan kata, tak apa, kita akan buat. Tak buat lagi juga. Sebab itu dalam bab ini, kerisauan saya, apa yang dijanjikan, jikalau tidak ada desakan, tidak ada garis merah, selagi itulah akhirnya reformasi akan dilupakan. Sebab itu Tuan Yang Dipertua, saya berharap walaupun Parlimen Muar blok ketiga duduk di pembangkang hanya 1 kerusi, tetapi saya berharap
Dengan tindakan ini, it will send a clear wake-up call. Kalau kita tidak bermula pada hari ini, proses menormalisasikan rasuah akan menghancurkan negara saya, hancurlah masa depan anak-anak muda. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Baik, saya jemput Stampin. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya bangun untuk menyokong usul kajian separuh penggal AMK 12. Dalam rancangan Malaysia 12, salah satu daripada 3 tema ialah melonjakkan kemampanan, iaitu advancing sustainability, yang memberikan tumpuan kepada mempercepatkan pertumbuhan hijau dan tenaga mampan. Ini juga selaras dengan komitmen Malaysia kepada masyarakat antarabangsa yang berjanji untuk mengurangkan keamatan karbon berbanding KDNK sebanyak 45% menjelang 2030 dari Paras tahun 2005 dan menjadi negara bebas karbon menjelang tahun 2050. Elemen utama untuk mencapai sasaran ini adalah tenaga bersih dan pelepasan karbon rendah. Untuk mencapai tujuan ini, Sarawak akan memainkan peranan penting kerana Sarawak mempunyai empangan hidroelektrik dan kawasan hutan yang luas. Walau bagaimanapun, di sebalik sumbangan besar Sarawak terhadap matlamat pembangunan mampan negara kita, Sarawak tidak diberi ganjaran sewajarnya oleh kerajaan persekutuan dalam penggubalan dasar pembangunan kita, khususnya dasar perindustrian. Pada masa yang lalu, minyak dan gas adalah komoditi berharga yang memacu pembangunan negara. Kini memandangkan penekanan antarabangsa terhadap pelepasan karbon dan banyak syarikat multinasional menetapkan sasaran supaya untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih dalam beberapa tahun yang akan datang. Tenaga bersih dan tenaga yang boleh diperbaharui merupakan komoditi yang lebih berharga daripada minyak dan gas pada masa ini. Sarawak mempunyai lebihan kuasa hidro bersih ini. Itulah sebabnya syarikat energi berhad sedang berbincang dengan Singapura untuk menjual elektrik kepada Singapura. Tetapi kerajaan persekutuan tidak memihak kepada idea tersebut. Kami bersetuju bahawa demi kepentingan negara kita secara keseluruhannya, tenaga bersih sebegini perlu dikhaskan untuk pembangunan perindustrian negara kita dan bukannya untuk membantu jiran kita. Walau bagaimanapun, Sarawak juga harus diberikan ganjaran dan pampasan yang sewajarnya dan saksama kerana menghaskan kegunaan tenaga bersih ini untuk negara kita. Sama ada masa dahulu atau sehingga hari ini, Sarawak telah berkongsi minyak dan gas untuk memacu pembangunan negara, tetapi Sarawak tidak mendapat pampasan yang sewajar dan adil. Ini telah mengakibatkan sentimen kemarahan dalam kalangan rakyat Sarawak dan hal ini adalah tidak kondusif kepada perpaduan dan integrasi nasional. Kesilapan sebegini tidak sepatutnya diulangi. Apabila saya bercakap tentang pampasan yang betul dan adil, saya bukan merujuk kepada hanya dari segi peruntukan atau harga pembelian tenaga bersih ini. Pampasan ini seharusnya diterjemahkan kepada keistimewaan tertentu dari segi dasar pembangunan perindustrian untuk menggalakkan pelaburan di Sarawak dan meningkatkan pembangunan perindustrian di Sarawak. Ia boleh wujud dalam bentuk insentif cukai khas atau peruntukan khas, grant yang diberikan kepada syarikat-syarikat berteknologi tinggi supaya melabur atau membina kilang di Sarawak. Dalam masa lalu, kebanyakan insentif ini hanya tertumpu di wilayah-wilayah tertentu di semenanjung Malaysia sahaja. Ini telah mengakibatkan perbezaan tahap pembangunan dan diaspora rakyat Sarawak datang ke semenanjung untuk mencari
pekerjaan dengan gaji yang lebih lumayan. Kajian separuh penggal mengatakan bahawa, and I quote, dalam usaha mempertingkat keseimbangan dan keterangkuman wilayah, langkah telah diambil untuk mengoptimumkan potensi ekonomi wilayah, membangunkan bandar yang mampan dan mentransformasi kawasan luar bandar. Untuk mencapai sasaran ini, saya rasa Kerajaan Persekutuan mesti mengubah dasar untuk menarik pelabur asing dan pelaburan ke Sarawak. Antara langkah-langkah dan dasar-dasar yang boleh diimplementasikan adalah seperti berikut. 1. Insentif cukai khas atau grant khas untuk mereka yang ingin melabur dan membina kilang di Sarawak. Nombor 2, meningkatkan fasiliti pelabuhan di Sarawak. Nombor 3, mewujudkan lebih banyak zon bebas perdagangan di Sarawak. Nombor 4, untuk mengelaraskan syarat-syarat pelaburan asing di Sarawak dengan pihak kerajaan negeri untuk mengurangkan birokrasi dan mempercepatkan proses kelulusan pelaburan, termasuklah proses pengambilan pekerja asing. Dan kelima, mewujudkan Trans Borneo Rail untuk mengurangkan kos transport di Sarawak. Kami Sarawak mungkin tidak mempunyai keseluruhan ekosistem untuk menyokong industri teknologi tinggi baru ini pada masa sekarang. Tetapi begitu juga dengan Pulau Pinang yang tidak mempunyai ekosistem untuk menyokong industri E&E 30 tahun lalu. Walau bagaimanapun, Sarawak mempunyai tenaga bersih, tanah yang lebih murah, tenaga buruh yang lebih murah dan perkhidmatan awam yang lebih cekap. Dan dari segi sosial, Sarawak adalah tempat yang lebih harmoni untuk dialami. Semua ini adalah kekuatan dan kelebihan Sarawak dalam menarik pelaburan asing. Oleh itu, dengan insentif dasar yang mencukupi daripada Kerajaan Persekutuan, saya percaya FDI akan menjadikan Sarawak sebagai satu destinasi dalam mempertimbangkan untuk melabur di Malaysia. Persoalannya, wujudkah satu kemahuan politik sebenar, a real political will, untuk memartabatkan pembangunan di Sarawak? If there is a will, there's a way. Isu kedua yang saya ingin bangkitkan adalah berkenaan Sarawak Labour Ordinance. Akta Kerja 1955 Pindaan 2022 telah berkuasa di Semenanjung, tetapi sampai masa ini Sarawak Labour Ordinance pun belum dipindah untuk mengelaraskan hak-hak pekerja di Sarawak dengan rakan mereka di Semenanjung Malaysia. Sarawak Labour Ordinance merupakan satu undang-undang persekutuan. Oleh itu harus dipindah di Parlimen. Tetapi perkara berkenaan pekerja adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, iaitu satu otonomi Sarawak. Saya ingin tahu kenapa sampai hari ini Sarawak Labour Ordinance belum lagi dipindah supaya sama hak dan faedah diberi dan perlindungan diberikan kepada pekerja di Sarawak. Kini seorang pekerja di Sarawak yang berupah lebih daripada 2,500 tidak akan menikmati apa-apa perlindungan di bawah Sarawak Labour Ordinance ataupun Akta Pekerja. Malah, majikan tidak diwajibkan untuk bayar mereka overtime. Manakala di Semenanjung hanya pekerja yang menerima gaji bulanan yang lebih daripada 4,000 tidak dilindungi di bawah Akta Pekerja. Pekerja wanita di Sarawak pun tidak menikmati cuti bersalin sepanjang 90 hari. Saya ingin tahu apakah halangan kepada pindaan Sarawak Labour Ordinance dan siapakah yang menghalanginya? Untuk kepentingan para pekerja di Sarawak, saya mengiru supaya pindaan terhadap Sarawak Labour Ordinance disegerakan supaya pekerja-pekerja di Sarawak tidak turut ditindaskan. Isu yang terakhir, Tan Sri Yang di-Pertua,
adalah mengenai perbelanjaan kerajaan persekutuan. Meskipun hutang kerajaan adalah tinggi, pada waktu ekonomi merosot, kerajaan mesti belanja lebih. Hanya melalui suntikan perbelanjaan berlebihan dan tepat oleh pihak kerajaan boleh kita memacu pertumbuhan dan pemulihan ekonomi negara kita. Walau bagaimanapun sejak kebelakangan ini nampaknya kerajaan sama ada mengurangkan bajet untuk kerja kontrak kerajaan atau lambat untuk pengeluaran duit di bawah bajet tersebut. Kontraktor kerajaan perlu menunggu berbulan-bulan selepas kerja siap tetapi barang masih belum dapat dijelaskan. Malah Premier Sarawak pada Julai tahun ini secara terbuka telah mengutuk kerajaan persekutuan kerana membuat pengeluaran peruntukan persekutuan secara lewat untuk membaiki sekolah usaha dan daif di Sarawak. Kelewatan dalam pelaksanaan projek kerajaan atau pengeluaran dana kerajaan akan menjejaskan lagi ekonomi negara kita. Oleh itu saya mengiru kerajaan untuk membentangkan satu pengembangan, satu expansionary budget di bulan Oktober dan meningkatkan perbelanjaan pembangunan untuk tahun depan. Seterusnya, kerajaan juga harus mempercepatkan pembayaran dana kepada kontraktor yang telah membuat kerja kontrak untuk kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Stampin. Saya jemput Jasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri Yang Dipertua, saya mengucapkan terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut sama membahaskan kajian separuh penggal perancangan Malaysia ke-12. Saya ingin memberikan tumpuan kepada noktah yang ke-63 daripada ucapan pembentangan usul berkaitan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pada noktah yang ke-64, pada noktah yang ke-64, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berkata, pembangunan sektor kewangan Islam di Malaysia bermula sebagai produk alternatif kepada sistem kewangan konvensional yang tertakluk kepada tatanan perbankan. Pendekatan ini bagaimanapun telah membataskan pencapaian hasrat maqasid syariah kerana penekanan yang diberikan sebatas prinsip penolakan riba tanpa melihat objektif ekonomi Islam yang lebih menyeluruh termasuk penegakan prinsip keadilan dan penyertaan rakyat yang lebih meluas. Saya berharap bahawa kenyataan ini bukan bertujuan menggambarkan bahawa pengharaman Islam terhadap riba dan sistemnya adalah sebab kepada pencapaian kemajuan ekonomi umat Islam kurang berjaya atau penekanan Islam dalam menolak riba telah menghalang kejayaan sistem keuangan Islam itu sendiri. Saya berharap ia bukan menggambarkan seolah-olah penolakan riba adalah bercanggah dengan objektif kewangan Islam dari aspek penegakan prinsip keadilan. Apa yang dianggap oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa sebagai membataskan pencapaian hasrat maqasid syariah itu sebenarnya adalah kerana penolakan riba sebagai instrumen ekonomi Islam dalam menghapuskan kemiskinan dan ketidakadilan sosial tersebut telah tidak dilaksanakan dengan secara menyeluruh sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Pendekatan untuk tidak menolak sistem riba secara menyeluruh dapat difahami dengan jelas dari ucapan salah seorang tokoh yang mempelopori pseudo ekonomi Islam itu sendiri. Dalam mewujudkan sistem kewangan Islam, kita jangan cuba meruntuhkan sistem kewangan konvensional, sama ada kesemuanya ataupun sedikit demi sedikit. Apa yang kita perlu buat ialah mendirikan sebuah masjid kewangan Islam bersebelahan dengan kuil kewangan konvensional dan cuba menarik perhatian umum daripada kuil tersebut kepada masjid yang kita bina. Inilah falsafah yang kita pegang dalam melaksanakan perbankan Islam di Malaysia. Tanpa penghapusan riba dari sistem ekonomi negara secara menyeluruh dan usaha ke arah itu yang bersungguh-sungguh oleh kerajaan, pendekatan penolakan riba
sebagai instrumen ekonomi Islam untuk menghapuskan kemiskinan dan ketidakadilan sosial tidak akan dapat dicapai sepenuhnya. Ia bukan salah sistem ekonomi Islam, tetapi ia adalah kesalahan kerana mengambil pendekatan Islam secara separuh-separuh. Penyelesaian Islam hendaklah diberikan ruang yang seluas-luasnya. Apatah lagi setelah kegagalan pelbagai ideologi dan falsafah ciptaan manusia. Bukannya dihalang atau diubah suai sehingga merosakkan ketulinan ajaran Islam dan menghilangkan keberkesanannya. Tan Sri Yang Dipertua, penolakan riba adalah prinsip asas di dalam ekonomi Islam. Ia tidak boleh dikesampingkan dalam mana-mana usaha pengislahan masyarakat dan sistem ekonomi. Yang demikian ialah kerana sistem riba adalah suatu bentuk kezaliman dan penindasan terhadap golongan lemah yang memerlukan bantuan. Ia merupakan instrumen golongan pemodal untuk mengaut kekayaan dan memeras golongan miskin dan lemah. Islam datang untuk menghapuskan kezaliman dan penindasan ini serta menegakkan keadilan bagi golongan yang ditindas oleh sistem riba tersebut. Islam mengambil langkah yang tegas dan serius dalam memerangi kezaliman sistem riba. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Akibatnya kamu tidak menemui selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dan dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Sifat amalan riba yang menindas dan zalim telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas dan nyata. Justru itu sebarang usaha yang jujur untuk menghapuskan ketidakadilan sosial dan menghapuskan kemiskinan seperti yang dikendaki di dalam pembentangan usul RMK12 ini mestilah secara tegas dan serius berusaha membersihkan sistem ekonomi negara dari cengkaman sistem riba secara menyeluruh. Dalam menghuraikan kejahatan riba yang terdapat di dalam sistem perbankan moden yang secara khusus Sayyid Abul A'la Al-Maududi di dalam bukunya bertajuk Economic System of Islam telah berkata yang bermaksud, tetapi yang sangat disayangkan di sini bahawa perbankan moden menggunakan sistem bunga. Hal ini telah membalikkan semua kebaikan dan keunggulan bank ke dalam suatu kejahatan dan memberi kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Saya ingin menegaskan bahawa pendekatan ekonomi Islam atau pengislahan ekonomi atas nama Islam atau atas nama apapun yang tidak menjadikan matlamatnya untuk menghapuskan secara serius kezaliman dan penindasan di bidang kewangan seperti riba, rasuah dan perjudian adalah pengislahan yang palsu dan berpura-pura. Ia juga tidak akan berdaya untuk memperbaiki taraf hidup umat Islam dengan cara yang tidak merugikan keimanan dan keislaman mereka sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Jauh sekali untuk menjadi benteng ekonomi orang-orang Islam yang miskin dan lemah sebagaimana yang menjadi maqasid utama ekonomi Islam itu. Pengislahan ekonomi atas nama Islam namun membelakangkan prinsip penghapusan riba secara serius pada hakikatnya adalah citarasa ekonomi ala Islam menurut kacamata para kapitalis yang dilakukan di dalam ruang lingkup proses dan matlamat ekonomi yang berasaskan prinsip-prinsip sekular. Ia pada hakikatnya adalah merupakan usaha menyelaraskan Islam dengan ideologi kemajuan kapitalistik. Islam tidak menolak usaha-usaha memajukan dan membangunkan negara. Bahkan kita sepakat dalam soal itu. Yang ditolak adalah membiarkan terus kezaliman, salah guna kuasa dan penindasan. Sehubungan itu saya ingin memperingatkan agar jangan ada pula langkah-langkah halus untuk menghalalkan riba atas nama kemajuan dan pembangunan umat Islam di dalam negara ini. Sikap menghalalkan riba ini pernah dilakukan di sebuah negara Timur Tengah dan malangnya disokong oleh sebahagian ahli agama yang di Sanjung Barat.
Di dalam sejarah barat pula, pendekatan menghapuskan riba sebagai instrumen kemajuan ekonomi pernah diperkenalkan di Eropah oleh gerakan reformasi melalui tafsiran baru Christianity oleh John Calvin. Max Weber, tokoh sosiologi barat, di dalam kajiannya yang terkenal Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, menyatakan bahawa pendekatan pentafsiran baru Kristianiti itu telah memberi sumbangan besar terhadap bermulanya kemajuan ekonomi barat pada abad ke-16 dan ke-17. Akan tetapi dari aspek yang lain, keinginan mengumpul kemewahan duniawi yang diberikan dorongan sepenuhnya di atas nama agama dan penafsiran agama yang sepenuhnya selari dengan tujuan kebendaan, pada kesudahannya telah meletakkan manusia barat di dalam arus materialisme yang sangat penat. Max Weber di dalam bukunya dengan nada memberi amaran berkata, di medan pencapaiannya yang tertinggi, iaitu di Amerika Syarikat, pencarian kekayaan telah terlucut dari makna keagamaan dan etika. Ia adalah cenderung untuk dihubungkan dengan kecintaan duniawi sahaja. Tan Sri Yang Dipertua, mohon sedikit masa lagi. Seminit lagi. Kita tidak boleh membenarkan, terima kasih, kita tidak boleh membenarkan pendekatan serupa dilakukan agar rakyat dan generasi muda negara ini terlindung dari malapetaka materialisme dan hedonisme yang telah berlaku di barat. Penyelesaian ekonomi yang dikehendaki oleh Islam bukanlah dari bentuk penyelesaian yang boleh berdamai dengan sebarang bentuk kezaliman dan penindasan untuk bersama-sama membuat keuntungan dan membahaginya secara sama rata. Tidak. Islam tidak menerima bersekutu dengan sebarang kezaliman untuk memberi ruang baginya berjalan, apatah lagi untuk berjalan seiring dengannya. Tuan Tan Sri Yang Dipertua, alhamdulillah kami di Jasin mempunyai tidak kurang dari 6 sekolah agama dan belasan madrasah. Dan saya sendiri adalah seorang guru pondok. Justru itu saya amat memahami agensi permintaan yang berhormat Kudat yang sebelum ini juga telah memohon agar dibina sekolah agama di Kudat. Saya berharap permintaan beliau kali ini ditunaikan. Namun begitu, di Jasin kami berdepan ketiadaan balai polis yang selaras dengan keperluan pertambahan pesat penduduk di Sungai Rambai. Begitu juga pusat kesihatan yang lengkap dan kondusif. Saya sebagai ahli Parlimen Jasin bermohon agar keperluan rakyat Jasin yang telah saya kemukakan pada persidangan Parlimen yang lalu ini diteruskan semula sebagaimana perancangan asal kerajaan. Tuan Yang Dipertua, terima kasih. Terima kasih. Sejemput Kelang. Tan Sri Yang Dipertua, saya mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk berbahaskan usul kajian separuh penggal RMK 12 ini. Tan Sri, saya ingin mengucapkan ribuan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan menyatakan pasukan khas reformasi sektor awam STAH telah ditubuhkan dan berjaya mengurangkan kesesakan serta tanpa menunggu pesakit di Hospital Tengku Ampun Rahimah. Tan Sri, saya dalam pada ini saya ingin beritahu perkara yang sebenar. Sebenarnya wad-wad yang ini telah dipindahkan kepada klinik kesihatan yang berdekatan, khasnya di kawasan Bukit Tinggi. Saya percaya perkara ini hanya untuk dalam keadaan sementara. Saya percaya RMK 12 ini yang telah menyatakan dengan jelas kita patut melihat. Saya datang daripada daerah yang paling antara yang tertinggi juga dalam kawasan undi pengundiannya, melebihi 210,000 pengundi kawasan saya. Kalau ikut penduduk, saya rasa mungkin hampir 1,5 juta. Sebab memang kawasan yang sangat luas daerah Kelang. Sepatutnya hospital kapal dibina pada tahun 2026. Patut disiap. Sehingga hari ini saya nampak, walaupun saya telah berbangkitkan isu ini yang penggal yang lalu, tapi namun apa yang saya nampak, tiada kerja permulaan berlaku di tapak tersebut. Tan Sri, saya harap perkara tentang hospital bukan kawasan saya saja, mungkin semua tempat, perkara asas ini perlu diberi tekanan yang utama dalam perkara dalam RMK 12 ini. Dalam pada itu juga berkaitan tentang isu perubatan. Ingat, masih lagi kita nampak isu doktor kontrak tak selesai-selesai. Kita dalam rancangan beginilah kita patut ada satu penyelesaian yang penuh kepada doktor-doktor yang menjadi manusia yang menyelamatkan nyawa kita.
Jurusan doktor ini antara yang paling dihormati oleh semua rakyat di dalam dunia. Dan di Malaysia patut kita selesaikan isu mereka dalam kadar dengan penyelesaian yang berpanjangan. Dalam pada itu juga Tan Sri, saya ingin memberitahu, saya sebagai ahli Parlimen Kelang, kawasan saya yang penuh padat. Isu sekolah baru adalah satu isu yang sangat mendesak. Saya telah bangkit juga perkara ini beberapa kali sebelum ini. Saya nampak memang ada jawapan, tapi saya tak nampak sebarang kerja-kerja lakukan. Ya, seperti isu tambahan sekolah menengah Kota Kemuning 2 dan juga sekolah-sekolah yang sepatutnya dibina dalam tapak telah disedia seperti dalam kawasan Bukit Raja. Memang kita nampak perkara-perkara ini patut diwajarkan dan juga kita nampak apakah kerja-kerja dalam kementerian itu telah dimulakan. Dalam pada itu juga Yang Amat Berhormat Tambun telah memberitahu perkara yang paling mendesak di kawasan seperti Kelang adalah tebatan banjir, projek tebatan banjir. Telah diumumkan sehingga 22 bilion dalam RMK 12 dan melebihi 1 bilion akan dikaskan kepada kawasan di negeri Selangor. Saya Datuk Seri Tan Sri pada tahun 2021, banjir besar yang berlaku di Selangor menyebabkan melebihi 20,000 nyawa telah melayang. Bilion dolar telah hilang. Tapi kita masih lagi membuat kajian dan sebagainya, projek masih lagi dibincangkan. Saya tak nampak projek persekutuan sebarang pergerakan berlaku di kawasan daerah Kelang. Selain daripada projek kecil-kecil, hanya pasang pam, pembersihan longkang, tapi sebenarnya projek besar yang telah dinyatakan tiada sebarang kerja sedang lakukan. Kawasan yang berpenduduk yang begitu tinggi, pendapatan utama negeri bergantung kepada pelabuhan di Kelang. Industri begitu banyak. Tapi apalah nasib rakyat di Kelang ni? Sentiasa kita nampak projek-projek apa diumum datang begitu lambat. Dan kami apabila hujan, kami kena bersedia. Ramai yang menyatakan, adakah kita perlu berpindah ataupun perlu bersediaan? Adakah PAM telah jalan? Perkara ini menyebabkan ramai di rakyat di daerah Kelang gusar. Dan juga perlu diingatkan di sini, saya percaya JPS yang bertanggungjawab sebagai badan agensi perlu dipantau. Adakah projek-projek yang telah dinyatakan itu telah dilakukan bukan saja dengan tata cara yang berlaku, bagaimana plan yang telah dinyatakan. Adakah saiz projek itu memang betul atau berbaloi dengan kewangan yang telah mereka minta. Tan Sri, saya dalam pada ini juga saya ingin beritahu, dalam kawasan seperti Kelang yang begitu besar, sebelah saya Bangi, 300,000 pengundinya. Kami sebenarnya datang daripada kawasan yang sangat besar, apabila penekanan kami pun sangat besar. Bukan seperti ada ahli parlimen, memang saya hormat setiap ahli parlimen di sini, ramai juga masih lagi 50,000 ke bawah. Dalam RMK 12, saya percaya kita perlu ada de-alienation dengan izin, Tan Sri. Patutnya sebarang peruntukan ada yang kata kami dapat, ada yang tak dapat. Sebenarnya apa yang dapat pun kami tak cukup. Dengan peruntukan, dengan penduduk dan juga dengan pengundi yang begitu teramai sekali adalah tidak adil langsung apabila peruntukan yang sama rata diberi kepada ahli parlimen. Ya. Saya dalam pada itu juga Tan Sri, saya menyatakan perkara yang mana jelas salah satu adalah isu, kalau saya nak bantu, masa dah tak mengizinkan saya, mitra. Apabila nampak projek mitra ini, jawatan kuasa mitra ditubuhkan, saya sangat terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun apabila sebagai Perdana Menteri, beliau sangat prihatin kebajikan masyarakat kaum India. Tan Sri, dalam bajet 2023, 100 juta telah diumumkan. Perlu saya dinyatakan di sini, bajet keseluruhannya adalah 388.1 bilion. Dan wang pembangunan adalah 99 bilion. Kalau 100 juta bermaksud 0.001%. Tapi masih lagi tak dapat diurus dengan baik. Tak terkula saya dilantik sebagai jawatan kuasa. Dan 4 bulan tak ada mesyuarat. Kalau kita tanya, tak ada jawapan. Saya nak tanya mana, saya tak tahu lagi dah. Kelang. Saya percaya. Kelang. Saya tak benarkan sebab apa? Kelang. Saya tak dapat masa tambahan. Terima kasih.
Saya percaya Tan Sri, saya perkara menggunakan, ini perlu diberi pertimbangan. Point of order. Point of order. Oh, Order berapa tu? 36-12. 36 baca. Ya, mengelirukan. Apa yang Kata-kata mengelirukan. Sebab Tan Sri, saya percaya beliau Ini perkara dalaman. hanya mengganggu saya punya ucapan. saya kata ini perkara dalaman. Is very intentionally is disturbing my speech. Okey, proceed. Okey, saya teruskan Tan Sri. Tan Sri Speaker, dia tak ada point of order pun. Buku pun tak ada. Memalukan. Baru nak cari buku. 36-12. Tolonglah, ini isu berkenaan mitra orang-orang India, jangan ganggu. Tolong jangan ganggu, duduk. 36-12 Baik. jelas mengatakan bahawa mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis. Apa yang keliru ni? Apa dia? Mengelirukan dia kata tidak ada mesyuarat dan sebagainya. Ha? Ini perkara dalaman. Kalau kita sebagai jawatankuasa, Besut. saya tak nampak. Apa yang kelirunya? Dia kata betul. Dia tak ada keliru, mesyuarat. Apa yang keliru, Speaker? Nampaknya anda yang keliru. Memang tak ada mesyuarat pun. Duduklah besut. Maksudnya Besut. mengelirukan. Besut yang keliru, besut. Besut, duduk. Besut. Tak, itu pertanyaan saya. Macam mana dulu jadi magistrate? Sebagai Besut. jawatankuasa, Jangan sebagai Macam mana jadi magistrate dulu? Sungguh memalukan. Baik. takkan tak ada Betul. mesyuarat. Itu maksud saya. Besut. Itu statement dia kata tak ada mesyuarat. Tak ada lah. Itulah Apa yang mengelirukan. Dia kena beritahu lah. Memalukan jurusan magistrate lah ni. Kena faham. Besut. Yang berhormat, Besut. jangan memalukan Perkara anda yang dalaman. apa yang anda telah menjadi sebelum inilah. Oh, my order. Keputusan saya tidak mengelirukan. Duduk. Okey. Langsung tak mengelirukan tu. Tidak. Sambung. Saya bagi seminit lagi. Tan Sri, Macam mana jadi terima magistrate? kasih Tan Sri. Tan Sri, saya seminit, seperti seminit. mana saya menyatakan Cepat. tadi. Tan Sri, seperti mana saya telah bangkitkan tadi. Saya harap hanya seperti mana saya katakan 0.001% daripada bajet 2023. Namun begitu saya nampak yang ditabir urus mitra adalah kami percaya selain daripada seorang, hampir 4 yang lain kami rasa tidaklah diurus ditabir dengan baik. Yang Dan perkara berhormat, ini saya Kelang. telah dibangkitkan beberapa kali. Saya harap Yang berhormat, Kelang. Ya. Pengurusi ni sebelah ya, yang berhormat Sungai Buloh sebelah ya. Takkan tak boleh runding kot. Ini yang menyebabkan saya percaya ramai kami telah cuba sedaya upaya kami dan kami telah memberitahu. Tan Sri, last point Tan Sri. Baru-baru ini ada dalam mesyuarat dalam paper utama Tamil, saya rasa ramai yang terbaca. Ada lebih kurang 30 anak murid daripada matrikulasi yang telah mendapat flat 4.0 CGP mereka. Mereka ni telah dididik untuk ambil science stream dan mereka nak jadi doktor. Saya dapat 30 orang ni telah tidak diberi peluang dan ditawarkan kursus lain. Ini seperti Tan Sri, anda telah menyediakan mereka untuk bermain bola sepak. Tapi yang apabila anda lulus semua dengan markah yang paling tinggi, tapi anda tawarkan menjadi player hoki pula. Tan Sri, saya percaya rancangan Malaysia ke-12 ini patut kita ada satu lagi isu pendidikan tinggi yang mana sudahlah tu. Dengan isu kaum dengan agama kita mainkan sampai 60 tahun habis pun tak ada kehabisan. Saya percaya the best brains must given the opportunity. Dengan itu saya ucapkan terima kasih Tan Sri. Baik, terima kasih. Saya akan panggil buluran sebentar. Sebelum itu saya lihat baru ada 14 orang daripada 70 orang yang sepatutnya berucap baru selesai. Jadi saya rasa begini saya nak baca semua nama ni dan yang berhormat akan ada peluang, cuma kena bersabar sebab kita akan lanjut sampai malam. Boleh? Ya, tengoklah pukul berapa. Malam sampai jam berapa itu, Tan Sri? Sampai habis. Mungkin Sampai pukul 12 pun tak apa. Baik, Kita saya sambung baca. sampai pagi, Speaker. saya baca. Jangan susah, Tan Sri, banyak penjaga malam. Malam pagi. Saya baca mereka yang akan berucap. Selepas ini beluran, Sibu, Kuala Nerus, Jelebu, Gua Musang, Ampang, Ulu Selangor, Baram, Ulu Terengganu, Padang Besar, Ranau, Sungai Besar, Jelutung, Kuala Krai, Tampin, Labuan, Goping, Stiu, Shah Alam, Kerik, Ipoh Timur,
Jerai, Kuala Pilah, Padang Serai, Balik Pulau, Tangga Batu, Julau, Mersing, Tanjung Manis, Kuala Kedah, Selangau, Rompin, Tenom, Dungun, Puchong, Kulim Bandar Baru, Jempol, Kuala Krau, Selayang, Saratok, Ulu Langat, Parit Bunta, Bentung, Padang Rengas, Pekan, Padang Terap, Sungai Siput, Lumut, Bangi, Baling, Batu Pahat, Kanga, Mas Gading, Wangsa Maju, Tanjung Karang dan Bakri. Jadi saya yakin Yang Berhormat akan setia menunggu kerana ini ialah masalah kawasan masing-masing. Jadi sebentar lagi kita buat pengumuman untuk lanjutan. Namun begitu silakan Buluran. Terima kasih Tuan Speaker. Jelutong tetap akan menunggu dulu, kini dan selamanya. Ibu Timur setia menunggu sehingga penghujungnya. Silakan Buluran. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Beluran 5 minit saja. Sabar. Tan Sri, Yang Berhormat Tan Sri, Kembara Kenali Borneo yang diilhamkan oleh Yang di-Pertuan Agong telah sebenarnya membina jambatan baru, jambatan silaturahim antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Banyak manfaat yang telah dikecapi oleh rakyat Sabah, terutama sebelum Kembara Kenali Borneo ini berjalan, jalan-jalan, jajaran jalan yang dirancang dilalui oleh Yang di-Pertuan Agong telah diresurface dengan baik oleh Kementerian Kerja Raya. Hampir keseluruhan jajaran telah diresurface dengan baik. Sebab itu saya katakan bahawa ini merupakan suatu manfaat yang baik, satu program yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong kepada rakyat Sabah. Di samping telah membina silaturahim yang baik, ia juga memberi peluang kepada rakyat Sabah untuk menyuarakan secara sendiri Yang Berhormat di-Pertua, walaupun dalam bahasa yang di luar vocabulary istana, memanggil Yang Pertuan Agong sebagai Pakcik Gong, Abang Gong, Abang Agong, Pakcik Agong, Gong Gong, Datuk Agong, Datin Permaisuri dan sebagainya. Tetapi itu melibatkan kemesraan rakyat Sabah walaupun tidak fasih dalam vocabulary istana yang tepat. Tetapi memberi peluang kepada mereka untuk menyuarakan hasrat mereka untuk mendapatkan prasarana yang lebih baik dengan memaklumkan, membisikkan secara sendiri kepada Yang di-Pertuan Agong tentang kaedah kedaifan jalan raya, kedaifan sekolah, kedaifan klinik dan kedaifan infrastruktur yang lain yang seharusnya diperoleh oleh rakyat Sabah sekian lama menyertai Malaysia ini. Tetapi walaupun dengan peruntukan yang saban tahun diturunkan di negeri Sabah, tapi kita melihat jurang perbezaan pembangunan ini amat ketara sekali. Tuanku telah mengangkat satu kerosakan jambatan yang berlaku di Sungai Liwagu dan minta agar kerajaan mengambil berat tentang kerosakan ini dan do immediate repair, katanya. Sebenarnya kalau jajaran laluan itu melalui banyak lagi kawasan di Sabah, di kawasan saya contohnya Yang di-Pertua, Speaker, jambatan menghubungi sungai kampung perancangan dengan kampung Terbidong-Bidong, perlu sebuah jambatan. Begitu juga jambatan yang diperlukan bagi menghubungkan antara kampung Berayung dengan kampung Baba dan Ansuan menyeberangi Sungai Labuk juga perlu dibina oleh kerajaan. Saya yakin kalau Yang di-Pertuan Agong dibawa melalui jajaran jalan ini, Yang di-Pertuan Agong akan meminta kerajaan untuk mengambil peduli tentang pembinaan seperti yang disarankan oleh Agong dalam closing speech-nya di negeri Sabah. Jambatan Sungai Liwagu perlu diambil tindakan. That's exactly. Jambatan Terbidong-Bidong, jambatan Kampung Baba Ansuan di kawasan saya. Tapi mananya Yang di-Pertua, Speaker, bahawa banyak kedaifan
yang diperlukan di negeri Sabah ini. Dan saya harapkan agar tambahan peruntukan 15 bilion ini akan dimasukkan sedikit untuk membaiki infrastruktur di beberapa kawasan di negeri Sabah. Dan rancangan bajet belanjawan tahun depan, kita minta agar perhatian diberikan untuk semua kawasan di negeri Sabah. Dan bukan saja di kawasan-kawasan yang diwakili oleh ahli parlimen pembangkang kerajaan, tetapi juga kawasan yang kami wakili, saudara yang di-Pertua. Kerana kalau kita melihat kemiskinan, dikatakan 117,000 keluarga miskin Tegar di seluruh negara. Yang Hormat Speaker. Dan seperti saya katakan 3 hari lalu, 1,700 daripada 117,000 keluarga miskin Tegar ini berada di kawasan parlimen saya. Jadi ada 1,700 daripada 117,000. Maknanya kalau hasrat kerajaan untuk menoktakan kemiskinan, the 1,700 miskin Tegar yang ada di Beluran perlu ikut sama dalam dinoktakan data yang dinoktakan oleh kerajaan menjelang akhir tahun ini. Kalau tidak, Beluran akan menjadi penghalang kepada hasrat kerajaan untuk melihat kosong miskin Tegar menjelang 31 hari bulan Disember yang akan datang ini. So there must be program yang terperinci yang perlu cepat diturunkan oleh kementerian, oleh kerajaan bagi mencapaikan hasrat bahawa keseluruhan 117,000 keluarga miskin Tegar seluruh negara termasuk yang 1,700 di Beluran itu dapat dikeluarkan daripada kategori miskin Tegar. Jadi tidak ada habis dah masa. Tidak ada soal kawasan kerajaan, bukan kawasan kerajaan, kawasan pembangkang di Anak Teri, tetapi keseluruhan kawasan perlu dilihat secara terperinci oleh kerajaan. Yang Mohon Speaker, 1 minit, 2 minit daripada sekarang. Kita berhadapan dengan kekurangan beras putih tempatan. Beras putih tempatan. Kita sepatutnya mengeluarkan 65% daripada keperluan beras SSL. Dan cuma mengimport 35% daripada luar. Dan sebagian besar daripada 35% beras yang kita import itu bukan beras putih, tetapi beras wangi dan beras istimewa. Maknanya kita mengeluarkan dalam bentuk kuantum lebih kurang 1,5 juta tan metrik beras. Dan kita cuma mengimport 900,000 tan metrik beras. Di mana beras putih tempatan di pasaran sekarang ini? Karena pengguna tidak dapat menikmati membeli beras putih tempatan pada harga RM2.60 1 kilogram. Beras import yang Mohon Speaker dijual pada harga in the range of 360 to 390 ringgit per kilo. Kita sepatutnya ada beras tempatan. Sebab itu saya katakan bahawa kementerian harus siasat why, kenapa kita tidak dapat memperoleh beras putih tempatan di pasaran tempatan. Adakah ini disebabkan oleh manipulasi untuk mengaut keuntungan, ataupun ada pihak kilang yang enggan untuk memproses padi tempatan ini untuk dijual sebagai beras tempatan kerana memproses beras daripada luar lebih menguntungkan. Jadi kerajaan harus tidak dalam sindrom penafian, tetapi melihat dan menyiasat perkara ini agar rakyat Malaysia dapat membeli beras pada harga RM2.60, iaitu beras yang disubsidikan oleh kerajaan dengan menguntungkan 1,8 bilion ringgit setahun dalam pelbagai bentuk subsidi. Jadi yang perkara ini harus dilihat oleh kerajaan. 7 minit dah habis yang Mas Speaker, banyak lagi poin tapi saya akur dengan had masa yang diberi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Beluran. Tuan Yang di-Pertua, mengikut Peraturan Mesyuarat 12/1 tanpa menghiraukan usul terdahulu pada 12 September 2023, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini, Khamis 14 September 2023, tidak akan ditangguhkan sehingga selesai semua pembahas dan selepas itu mesyuarat ditangguhkan
sehingga hari Isnin 18 September 2023 jam 10 pagi. Ada yang menyokong? Yang di-Pertua saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju, katakan bersetuju. Yang tidak, katakan tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Kita teruskan dengan perbahasan. Berikutannya dipersilakan Yang Berhormat Sibu. Terima kasih atas peluang yang diberikan untuk saya membahas dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Saya percaya pembentangan laporan kajian separuh penggal ini juga merupakan satu pembentangan dasar dan polisi kerajaan madani dalam usaha 3 tahun ini untuk membangun semula ekonomi negara dan meningkatkan pendapatan rakyat. Tuan Yang di-Pertua, Malaysia memang sudah lama terperangkap dalam situasi middle income trap dan ianya menyebabkan pendapatan rakyat tiada peningkatan signifikan dalam 20 tahun kebelakangan ini. Akibatnya apabila kita berdepan dengan inflasi dunia baru-baru ini, kita berasa terdesak. Tuan Yang di-Pertua, saya amat menyambut baik dengan usaha kerajaan untuk membantu pembinaan pembangunan ring road kedua di Sarawak. Memang projek ini merupakan satu projek yang amat diperlukan untuk pembangunan ekonomi di Sarawak. Dan saya berharap usaha pembangunan wilayah yang seimbang ini boleh memberikan tumpuan yang lebih banyak oleh kerajaan persekutuan terhadap Sarawak yang mempunyai potensi sebagai penyumbang ekonomi utama di negara kita. Dengan peningkatan keperluan green energy di seluruh dunia, saya amat berkeyakinan bahawa Sarawak merupakan destinasi pelabur asing untuk melabur, tetapi kita di Sarawak perlukan lebih banyak bantuan daripada kerajaan persekutuan untuk membangunkan dari segi infrastruktur moden. Tampaknya infrastruktur yang sempurna dan moden memang suka untuk kita melonjak sebagai satu wilayah yang mempunyai daya tarikan untuk pelabur asing. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyuruh kepada kerajaan persekutuan supaya merealisasikan dua perkara yang amat penting kepada Sarawak dalam 3 tahun ini, iaitu menaik tarafkan Hospital Sibu Damiri sebagai regional hospital, supaya kedua-dua hospital ini mempunyai perkhidmatan rawatan, radioterapi dan invasive cardiac unit, dan juga membekalkan alat-alat diagnosis dan rawatan yang lebih baru dan canggih. Dan juga satu perkara lagi ialah pembinaan satu universiti awam baru di Sarawak, terutamanya di kawasan Sibu. Saya juga diberitahu bahawa mesin mamogram di Hospital Sibu selalu rosak dan pesakit harus ditangguh tarikh pemeriksaan mereka beberapa kali baru mendapatkan peluang untuk mendapatkan perkhidmatan tersebut. Saya juga tahu permintaan kesihatan ini memang permintaan kesihatan memang mengikut masa yang selalu ditingkatkan dan kapasiti Hospital Sibu Damiri juga bermula menghadapi tegangan ini. Tuan Yang di-Pertua, sebagai rakan kongsi Malaysia, Yang Berhormat Sibu, ya, mohon celah sedikit. Boleh. Terima kasih Yang Berhormat Sibu, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sebab Yang Berhormat Sibu dah disebut tajuk di bawah pengukuhan perkhidmatan penjagaan kesihatan, saya mohon menarik perhatian daripada MOH KKM berkaitan dengan sebuah syarikat Safe International Sdn Bhd yang telah menyediakan perkhidmatan simpan cord blood stem cell sejak sekian lama dengan mempunyai ramai pelanggan. Untuk makluman semua, stem cell ni adalah bahan yang ada ketika wanita ataupun ibu melahirkan anak dan ia disimpan untuk penggunaan kesihatan masa depan. Dan syarikat ini dimaklumkan telah berlaku penggulungan. Dan ada lebih, saya difahamkan ada lebih 10,000 pelanggan yang menghadapi masalah. Di mana simpannya perkara itu, saya mohon intervensi ataupun cadangan daripada KKM, apakah boleh minta syarikat lain yang mempunyai kapasiti perkhidmatan yang seumpamanya untuk membantu, mungkin dengan bayaran dan sebagainya. Terima kasih Yang Berhormat Sibu. Ya, saya masukkan ini sebagai sebahagian daripada ucapan saya. Tuan Yang di-Pertua, saya
amat tertarik dengan hasil dan sumbangan industri halal di Malaysia yang begitu berpotensi dan saya ingin mengambil kesempatan ini bertanya kepada kerajaan persekutuan, apakah perkembangan terkini Tanjung Manis Halal Hub di Sarawak? Kalau menurut apa yang saya tengok, usaha itu di Sarawak seolah-olah sudah gagal dan banyak kali saya membagikan isu ini di Dewan Yang Mulia ini. Tetapi setiap kali saya tidak diberikan apa-apa penjelasan yang meyakinkan. Saya berasa kerajaan harus meneliti semula projek Halal Hub di Tanjung Manis supaya kita boleh cari sebab-sebab ia tidak mendapat sambutan yang begitu mengalahkan dan mencari penyelesaian kepadanya. Jangan tinggalkannya begitu saja sebab projek itu merupakan satu-satunya usaha kerajaan untuk membawa perkembangan ekonomi di kawasan pertengahan Sarawak dan bandar yang paling terkesan ialah di Bandar Sibu. Tuan Yang di-Pertua, akhirnya, saya juga ingin mengalu-alukan usaha kerajaan untuk pembinaan 500,000 unit rumah mampu milik di Malaysia. Saya ingin tahu berapakah dari jumlah itu akan dipindahkan di Sibu dan sila beri jawapan lisan ataupun bertulis senarai kawasan-kawasan yang akan diakhirkan unit rumah mampu milik tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sibu. Berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Kuala Nerus. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih sekali lagi pada Datuk Yang Di-Pertua kerana beri peluang pada saya dan Kuala Nerus untuk turut serta dalam perbahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 pada kali ini. Datuk Yang Di-Pertua, pertamanya, saya ingin membangkitkan juga isu federalisme yang telah lama dibangkitkan sebelum ini oleh rakan-rakan sebelum ini. Sepatutnya setelah 66 tahun kita mencapai kemerdekaan, isu-isu seperti ini tidak sepatutnya masih berlaku. Apatah lagi bila mana kerajaan Barisan Nasional yang merentah selama 60 tahun telah ditolak oleh rakyat. Rakyat mengharapkan kerajaan reformasi atau madani ini melakukan perubahan seperti mana yang dilakukan dalam himpunan-himpunan reformasi sebelum ini. Yang mana saya yakin ramai juga yang berada dalam Dewan pada hari ini pernah terkena air asid, pernah terkena gas pedih mata dalam menyokong himpunan reformasi. Atau apakah sebenarnya reformasi itu telah mati dan berkubur? Ini harap PMX dapat jelaskan. Seharusnya jika kerajaan perpaduan atau kerajaan madani ini benar-benar berpegang pada prinsip federalisme seperti yang termaktub dalam perlembagaan, maka isu negeri-negeri pembangkang seolah-olah diskriminasi atau dipinggirkan tidak akan timbul. Namun hari ini, bila mana kerajaan pusat menyekat royalti atau dana khas kerajaan persekutuan ke Terengganu, maka sejauh manakah accountability kerajaan madani untuk melaksanakan reformasi yang dicanangkan selama ini? Sebagai contoh, kerajaan Terengganu pernah menerima bayaran penuh royalti petroleum semasa kerajaan PN di bawah Paguh dan Beara. Namun setelah naik kerajaan madani di bawah PMX, bayaran tersebut tidak lagi dibayar seperti yang sepatutnya. Walaupun beberapa siri rundingan telah dibuat di antara Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu dengan Yang Amat Berhormat PMX sendiri. Janji untuk membayar selepas BRU negeri juga tidak ditunaikan sehingga hari ini. Apakah kerana tertubuhnya kerajaan madani ini atas sokongan BN menyebabkan PMX terpaksa akur dan berjangkit dengan perangai BN? Kalau begitulah keadaannya, sungguh naif PMX kita ini. Jauh dari apa yang rakyat sangkakan selama ini. Rakyat sanggup berdemonstrasi di jalan raya, terkena air asid, gas pedih mata oleh FRU. Tentunya mengharapkan perubahan dalam pengamalan federalisme di negara kita ini. Saya mohon agar Barisan Kepimpinan Kerajaan Madani pada hari ini bersikap lebih matang dalam berpolitik, menanggapi konsep federalisme yang sebetulnya, agar semua pihak tidak tersalim, khususnya rakyat terbanyak, demi memenuhi tuntutan nafsu berpolitik yang jauh daripada penuhan lunas syariat Islam. Apabila padi tidak ditampi,
menekan tahu bernas dan hampa. Apabila janji tidak ditepati, banyaklah seteru, nahas pun tiba. Datuk Yang Dipertua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan KSP beliau tempoh hari menekankan usul kesaksamaan perkhidmatan penjagaan kesihatan negara melalui inisiatif pembinaan sebuah pusat darah wilayah di Sabah, manakala makmal kesihatan awam dan makmal keselamatan dan kualiti makanan akan dibina di Kuching, Sarawak. Sementara pengukuhan perkhidmatan penjagaan kesihatan di Johor membabitkan naik taraf fasa pertama Hospital Sunah Aminah dengan anggaran kos sebanyak RM500 juta. Namun bagaimana kesaksamaan ini dapat dirasai oleh rakyat di sebelah pantai timur? Tiada infrastruktur asas kesihatan baharu yang bakal dibina, seperti mana limpahan pembangunan yang diterima di negeri-negeri pantai barat. Maka wajarkah ini disebut sebagai suatu kesaksamaan bila mana ia tidak mencakupi segenap lapisan masyarakat, segenap lapisan rakyat? Pun begitu, sekurang-kurangnya saya berharap di Terengganu, pembinaan hospital pakar di daerah Marang dapat disegerakan kerana kapasiti Hospital Sultanah Nur Zahirah yang berfungsi sebagai nadi utama fasiliti kesihatan awam Terengganu terlalu sesak. Pada waktu ini terdapat keperluan pertambahan yang sepatutnya kita mendapat tambahan 407 buah katil bagi menjadikan jumlah keseluruhan 2,670 katil untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh WHO, iaitu 2.08 rasio katil untuk setiap 1,000 penduduk. Untuk maklumat Datuk Yang Dipertua, tiada lagi ruang tanah di Hospital Sultanah Zahirah untuk diperbesarkan atas faktor geografi hospital yang dikelilingi oleh bangunan dan laut. Oleh itu memang tiada penyelesaian lain bagi mengatasi masalah ini melainkan dengan pembinaan hospital daerah Marang yang dijanjikan sebagai hospital pakar. Manakala pula dalam kawasan saya sendiri, Pusat Kesihatan Bukit Tunggal yang beberapa kali saya sebut juga berdepan dengan situasi yang serupa. Justru saya berharap kerajaan menambah peruntukan bagi membesarkan pusat kesihatan tersebut. Kedua-dua isu ini adalah perkara yang sangat besar, yang sangat mendesak, dan harap kerajaan dapat mengambil tindakan yang positif bagi menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, isu yang sangat mendesak sekarang iaitu tentang permohonan dari penduduk yang terbabit di dalam pembinaan ECRL. Telah kita kemukakan cadangan ini kepada MRL untuk pertukaran pembinaan laluan ECRL daripada tambakan kepada pembinaan jambatan dari poin CH126 plus 900 hingga CH127 plus 645 di Sungai Takolam hingga ke Padang Mengkuang, serta kerja-kerja segera mengalih timbunan tanah di Riazat Sungai Tekah dan Sungai Takolam. Ini kerana laluan-laluan ini merupakan poin utama untuk laluan air pada keadaan biasa dan juga di musim tengkujuh. Selain itu, alternatif lain yang boleh dilaksanakan termasuk pembinaan terowong untuk memastikan aliran air tidak tersekat apabila hujan. Saya bimbang sekiranya ia tidak diambil tindakan segera menyebabkan berlakunya kemusnahan di bahagian hulu dan menyebabkan banjir temenung. Untuk makluman Datuk Yang Bertua dan Dewan semua, terdapat sebuah kampung di bahagian hulu iaitu Kampung Batu Hampar yang memuatkan kira-kira 300 penduduk di bahagian ini yang bakal tenggelam sekiranya banjir musim tengkujuh yang akan datang tidak lama lagi dan jambatan atau terowong tidak dibuat. Justru itu projek ini tidak boleh dilengah-lengahkan kerana ia bukan sahaja berkait isu kemusnahan harta benda, bahkan ia juga boleh meragut nyawa penduduk. Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin menyebut tentang isu perumahan di bawah bidang fokus D menambah RMM. Untuk makluman Dewan, dalam tempoh 2018 hingga 2023, Kerajaan Negeri Terengganu telah berjaya membina lebih 20,000 unit rumah untuk rakyat. Namun malang sekali, rumah mampu milik di bawah SPNB, agensi kerajaan pusat, banyak yang tergendala khususnya di Terengganu. Saya mohon penjelasan kerajaan berhubung projek perumahan SPNB di Terengganu iaitu di Kuala Ping dan Santung yang berjumlah 577 unit rumah mampu milik telah dihentikan buat masa ini dan dikatakan untuk kajian lanjut. Untuk makluman Datuk Yang Dipertua, sekiranya projek ini berjalan mengikut jadual, ianya
akan siap pada hujung tahun ini, Disember 2023. Tapi sehingga saat ini masih belum ada apa-apa tanda yang ianya hendak dimulakan. Sekejap, Datuk Yang Dipertua. Satu isu lagi tentang pertanian. Kejayaan lonjakan sektor pertanian di Terengganu melalui program Pelan Strategi Pertanian Negeri Terengganu 2019-2023 menjadi satu penanda aras keseriusan kerajaan negeri untuk membangunkan sektor yang menjadi nadi utama dan tidak kurang pentingnya menyumbang kepada ekonomi negeri. Untuk makluman Dewan sekalian, Terengganu telah berjaya menaikkan SSL daripada 42.7% pada 2019 kepada 78.9% pada 2022. Ini satu kejayaan yang memberangsangkan. Apa yang saya nak sebut di sini ialah bila kita dah menunjukkan kejayaan, tapi oleh kerana kerajaan pusat tidak sama kerajaan negeri, ada suara-suara mengatakan bahawa supaya tidak diberi kerjasama pegawai-pegawai, tidak diberi kerjasama kepada ekspor pertanian dalam program-program yang melibatkan jabatan mereka. Saya berharap perkara ini hanya desas-desus saja. Ia tidaklah satu arahan daripada kementerian kepada jabatan-jabatan tersebut. Sebenarnya dinafikan oleh Menteri Pertanian dan Kejaminan Makanan, harap ianya tidaklah perkara yang sudah berjaya ini harus diteruskan dan bekerjasama yang sebaik-baiknya, insya-Allah. Akhirnya, besarlah harapan saya, Datuk Yang Dipertua, agar segala isu yang saya bangkitkan, khususnya federalisme, isu jaringan infrastruktur asas Terengganu dan yang saya sebutkan tentang pertanian dapat diambil tindakan yang sewajarnya oleh kerajaan demi kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya rakyat negeri Terengganu. Sekian, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kuala Nerus, dipersilakan Yang Berhormat Jelebu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana memberikan peluang kepada Jelebu untuk turut serta di dalam perbahasan kajian separuh penggal yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun yang lalu. Datuk Yang Dipertua, saya nak mulakan perbahasan saya pada petang ini di dalam masa yang sangat ringkas ini berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan melingkawi ataupun yang dirasai oleh masyarakat rakyat kita ketika ini. Yakni isu yang berkaitan dengan bekalan makanan kita, bekalan beras kita, Datuk Seri Yang Dipertua. Bekalan beras tempatan ni, Datuk Yang Dipertua, adalah merupakan satu perkara yang asas makanan ruji manusia rakyat di negara kita. Tadi Beluran dah sebut soal kekurangan beras, soal kekurangan bekalan. Yang mana Beluran juga adalah merupakan seorang menteri sebelum ini yang berkaitan khusus kepada bekalan ataupun National Food Security dengan izin di dalam negara kita. Saya nak sebut Datuk Yang Dipertua, kenapa harga beras kita meningkat sedangkan harga ataupun beras tempatan yang harus mencukupi bagi keperluan rakyat di dalam negara tetapi masih lagi menjadi masalah kita di zaman dan alaf ini, Datuk Yang Dipertua. Kalau kita tengok ya, harga beras ataupun beras tempatan yang tak boleh dapat RM2.60, boleh RM2.60, tetapi bekalan kita kurang. Jadi rakyat tak dapat. Bukan saja rakyat di kawasan bandar, malah rakyat di kawasan luar bandar. Bagaimana ini semua berlaku? Contohnya saya nak bagi tahu kepada Dewan ini. Pada bulan Ogos 2022, harga beras Thailand daripada $400 naik pada Ogos 2023, harga jualan $650. Bila harga beras tempatan ini meningkat naik, permintaan terhadap beras tempatan meningkat dengan mendadak. Bila permintaan ini meningkat, maka bekalan kita tidak cukup untuk menampung keperluan masyarakat dan rakyat yang berada di dalam negara kita. Tetapi masalah ni, Datuk Yang Dipertua, kenapa kita tidak study dahulu? Kementerian Industri ataupun MAFI ini, kita tidak study ataupun kita tidak buat kajian terlebih dahulu. Kita tahu rakyat Malaysia, setiap rakyat Malaysia makan nasi ni purata 80 kilo setahun. Mengikut data, saya makan 60 kilo saja. Tetapi ramai yang makan melebihi 80 kilo setahun. Manakala warga asing, purata yang warga asing makan semua ni 120 kilo setahun. Dan penggunaan beras kita melebihi 2,000 tan metrik setiap bulan, Datuk
Yang Dipertua. Kalau kita tengok dari segi data yang dikeluarkan oleh laporan Jabatan Pertanian bagi tahun 2022, pada tahun 2021 saya ambil data ni, pengeluaran beras di Malaysia adalah 1.677 juta metrik tan. Pada tahun 2021 Malaysia mengimport 1.62 juta metrik tan beras daripada negara-negara luar. Pada tahun 2021 juga Malaysia mengekspor 161,000, dia ekspor pula keluar 161,000 tan metrik beras daripada negara kita ekspor kepada negara luar. Ini harus menjadi satu benchmark ataupun satu perkara yang mesti diuruskan oleh kementerian supaya pengeksportan beras ini mestilah melalui satu garis panduan yang mana bekalan di dalam negara mesti cukup dahulu, kemudian baru kita ekspor keluar. Saya nak mencadangkan kepada kerajaan bahawa kekurangan jumlah ekspor, kita harus mengurangkan jumlah ekspor beras tempatan sehingga stok beras tempatan di pasaran kembali stabil, Datuk Yang Dipertua. Penguatkuasaan yang lebih tegas kepada individu yang cuba mengambil kesempatan untuk menyeleweng dan menyeludup beras tempatan ke luar negara harus dilipat kali gandakan untuk memastikan penyeludupan dan penyelewengan dalam soal subsidi ini dapat kita hentikan sama sekali. Saya percaya kepada enforcement dengan izin kepada penguatkuasaan yang mana itu akan memberikan kebaikan kepada rakyat dan juga masyarakat. Kerjasama dengan mana-mana pengeluar beras utama dunia mesti dilakukan serta-merta bagi mengurangkan harga beras import sekaligus dapat mengimbangi semula harga beras tempatan, Datuk Yang Betul. Datuk Betul, perkara kedua yang saya nak sebut oleh kerana masa begitu singkat, saya nak sebut soal yang berkaitan dengan 500,000 ni rumah perumahan mampu milik bagi tahun 2025. Bagi pihak masyarakat dan rakyat di Jelebu, saya menyokong penuh soal yang berkaitan dengan penambahan 500,000 dan mengikut rekod untuk makluman Dewan juga pada bulan Mac 2023 sebanyak perumahan agensi kerajaan, agensi swasta telah bina 280,000. Kita ada sekitar 220,000 balance saja. Dan saya nak cadangkan kepada kerajaan di Dewan Yang Mulia ini bahawa balance 220,000 ni, Datuk Yang Betul, selain daripada menumpu kepada projek perumahan yang baru, projek perumahan yang mampu milik yang bakal dikenapasti untuk kegunaan dan keperluan masyarakat bagi golongan muda, kita harus lihat untuk tengok balik projek-projek perumahan yang telah dirangka dan berada di dalam keadaan yang terbengkalai sekarang. Kalau tadi Kuala Nerul sebut dan juga ada beberapa kawasan yang sebut ahli rakan-rakan ahli parlimen, banyak rumah di bawah agensi Kementerian Perumahan, di bawah agensi kerajaan, SPNB umpamanya, Suruhanjaya Perumahan Negara Berhad, banyak rumah terbengkalai. Di kawasan saya, di kawasan parlimen saya, Datuk Yang Dipertua, perumahan SPNB untuk banner perumahan SPNB secara berkelompok 90 unit saja, 10 tahun tak selesai. Saya nak minta supaya agensi yang berkenaan dan kerajaan kita micromanage dengan izin. Kita tengok mana-mana projek yang masih lagi terbengkalai, beri penumpuan dan kita boleh mengurangkan kos jika projek-projek ini dapat diexecute dengan izin, dengan serta-merta, dengan pertambahan dan juga kenaikan kos yang lebih minimum daripada berbanding dengan kita nak bina rumah yang baru. Yang kedua, Datuk Yang Betul, kalau di kawasan saya juga, di rumah generasi kedua Felda, setiap tahun ahli parlimen dalam Dewan Rakyat ini sebut rumah generasi kedua Felda yang masih lagi terbengkalai. Di Felda Pasu 2, saya nak ucap terima kasih kepada kementerian, kepada menteri yang menjaga Felda. Pasu 2 kita dah mula buat, tetapi infra masih ada kurang sikit. Yang ini kena tengok balik. Kalau infra ni memerlukan kos yang sangat sedikit, why not kita spend sedikit dan kita lengkapkan dan kita buat pemilihan peserta untuk mengisi rumah ini serta-merta. Concurrently mesti jalan, Datuk Ini betul. Kalau rumah dah siap, kemudian baru nak pilih peserta, makan masa lagi dan vandalism akan berlaku di dalam rumah itu dan kita membuat pembaziran duit rakyat pada perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Jelebu. Sedikit, Jelebu, Kuala Kerau. Kuala Kerau. Ya. Bersangkutan dengan rumah generasi kedua, sekarang ini anak-anak mereka buat rumah dalam kawasan ayah dia, tapi kebenaran masuk api air itu ditarik balik. Tidakkah itu juga boleh menangani masalah perumahan kalau perumahan yang tadi tidak siap? Kuala Kerau. Ya. Saya setuju apa yang disebut oleh Kuala Kerau. Ini masalah Felda, Datuk Seri Yang Dipertua. Masalah dia boleh buat rumah.
Felda bagi buat rumah di tanah lot ibu bapa mereka. Pasal tanah Felda ni dia besar, dia boleh buat. Tetapi nak masuk air tak boleh, masuk api tak boleh. Kita mengadu kepada pengurus Felda kata tidak digazetkan tanah itu kepada pemilik kedua yang diberi kepada generasi kedua. Tapi kalau dah tak boleh masuk api air, kenapa bagi kebenaran untuk banner di rumah lot ibu bapa ini? Saya setuju dengan Kuala Kerau walaupun dia berlainan blok dengan saya. Pasal kita panjang hal ehwal yang berkaitan dengan rakyat. Cumanya Kuala Nurus tadi saya nak minta maaf lah Kuala Nurus. Kita dah habis, dah lepas pilihan raya. Kita move forward. Kenapa mesti kita menghina dan juga mengecil, merendahkan parti yang walaupun bertentang dengan fahaman kita? Saya pergi ke Terengganu, saya selut Terengganu. Okey, rakyat sudah buat keputusan untuk memberi kemenangan total kepada Perikatan Nasional. Okey, no problem. Kita move forward. Tetapi dalam Dewan ini, kita nak berbincang soal kebajikan dan pembelaan kepada rakyat. Kita jangan sentuh soal hati kawan. Kita kawan. Tetapi kalau saya, di peringkat umur saya, kalau kita nak bergaduh, seumpama dengan Masjid Tanah ni, no problem. Saya boleh bergaduh dengan Masjid Tanah. Tetapi kita oleh kerana mempunyai hala tuju pemikiran untuk pembangunan rakyat, Datuk ini betul. Ini saya sambung balik pasal dah Kuala Kerau sebut. Ni yang di Felda Pasu 3 pun sama, Datuk ini betul. 60% siap. Kita memerlukan kos 23 juta saja lagi. Betul lah kesilapan sudah berlaku kerana pilih pemaju daripada pemaju yang tidak berkemahiran dan terbengkalai projek itu. Pemaju ini mesti... Baik. Hormat Speaker, sayanglah dia ni memang hebat orangnya. Sayang tak dapat jadi menteri besar, itulah. Datuk Yang Pertua, kadang-kadang kita ni, saya kata kita tak... Sikit je Lebu. Walaupun tak dapat jadi menteri, kita terima seadanya. Tapi bersatu-satu seat pun tak ada untuk menteri besar, Jelebu. Ini dah keluar sikit daripada perbahasan saya. Tapi tak apa, kawan-kawan dia memang nak musik. Dia tak tahu bahawa pendirian saya ialah kita istiqamah. Kita terima ini adalah ketentuan Allah SWT. Hari ni tak dapat, besok belum tahu. Hebat Jelebu. Saya sambung balik Datuk betul. Itu dia luar. Saya sambung balik. Kalau saya sambung kan dia banyak perkara yang melihat lagi. Hormat injury time. Baik Datuk ini betul. Saya nak sebut ini di Felda Pasu 3. Saya nak buat sekali lagi keputusan ataupun satu kenyataan yang mesti kerajaan ambil kira. Mana-mana kontraktor, mana-mana developer yang tidak mampu menjalankan tugas mereka sebagai pemaju perumahan yang telah dilantik oleh kerajaan senar hitam. No kompromi. Kerana dia dah merugikan duit rakyat. Tetapi bila dah berlaku kesilapan, kerajaan kena tampung balik, belanja sikit, siapkan rumah ini. Saya nak bagi tahu yang di pihak rakan sahabat di sebelah sana, kenapa kita kehilangan sokongan sedikit daripada golongan muda daripada Felda kerana hal rumah. Yang berhormat, 30 minit saya padam. Kalau siap ni, kita akan menang besar di semua kawasan Felda, Datuk betul, insya-Allah. Saya nak bagi tahu Datuk betul, insya-Allah kita akan lakukan. Warning Datuk Seri Betul ni memang keras sikit. Saya patut jadual saya berucap di dalam awal tadi, tapi tak apa, saya terima. Datuk betul, akhir sekali saya nak ucap terima kasih kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang jaga hal ehwal bencana alam, banjir dan sebagainya. Dulu saya sebut di Jelebu banyak yang tak dapat bantuan banjir, dan sekarang ni minggu ini kita akan selesaikan semua bantuan yang dijanjikan oleh Kerajaan Perpaduan untuk bantu semua mangsa banjir. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah melaksanakan tugas dan janji beliau. Terima kasih. Yang betul Jelebu menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu. Berikutannya dipersilakan Yang Berhormat Guru Musang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, Datuk Ketua Pembangkang dan Datuk Seri Ketua WIP kerana memberi peluang kepada Guru Musang untuk turut berbahas dalam sidang mesyuarat khas penggal kedua Parlimen ke-15 yang memfokuskan kepada kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Datuk Yang Dipertua, terlebih dahulu saya memohon keizinan untuk membaca maksud ayat 27 dalam surah Al-Anfal. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Maksud ayat Al-Quran di atas tadi adalah jelas kepada kita bahawa sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi ini, bersikap adil dan tidak mengkhianati amanat atau amanah adalah tuntutan dalam Islam dan wajib untuk kita melaksanakannya. Justru yang demikian, saya serta rakan-rakan di Barisan Pembangkang yang bertindak sebagai kumpulan semak dan imbang ini
Terlebih dahulu memohon kepada Kerajaan Madani pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Bun supaya sentiasa menerapkan nilai-nilai murni dalam kepimpinan serta bersikap adil kepada semua negeri dan pemimpin di setiap kawasan. Datuk Yang di-Pertua, saya merujuk kepada rangka kerja kajian separuh penggal RMK 12 yang mewujudkan 17 anjakan besar serta 71 strategi dan inisiatif utama sebagaimana yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Bun pada hari Isnin 11 September 2023. Antara yang tersirat dan tersurat di dalam 17 anjakan besar tersebut, sukacita saya mengambil anjakan besar yang pertama iaitu tata kelola dan rangka kerja institusi. Pada perkara tersebut, iaitu tata kelola dan rangka kerja institusi, suka untuk saya memfokuskan kepada strategi dan inisiatif yang pertama, iaitu memperkukuhkan tata kelola dan integriti untuk membina semula kepercayaan dan keyakinan rakyat. Strategi ini semamanya dambaan setiap masyarakat Malaysia. Tetapi sejauh manakah pelaksanaannya oleh Yang Amat Berhormat Tan Bun? Adakah Yang Amat Berhormat Tan Bun betul-betul ikhlas untuk memperkukuhkan tata kelola dan integriti dalam pentadbiran hari ini termasuk kepada semua rakan politik Yang Amat Berhormat Tan Bun? Datuk Yang Pertua, saya juga ingin menyentuh mengenai ajakan besar yang kedua iaitu perundangan berkaitan rasuah dan strateginya juga yang kedua iaitu memperkenalkan pelan integriti berasaskan nilai murni madani. Merujuk kepada gelak tawa dunia luar kepada sistem pentadbiran negara kita hari ini, adakah rakyat Malaysia boleh menerima atau bersetuju bahawa kerajaan madani hari ini dapat melaksanakan pelan integriti berasaskan nilai murni madani dengan sejujur dan jayanya? Datuk Yang di-Pertua, memiliki rumah kediaman sendiri adalah impian bagi setiap ketua isi rumah. Malah generasi muda sekalipun semamanya berhasrat untuk memiliki rumah sendiri bagi maksud tidak mahu membebankan tanggungjawab ibu bapa mereka. Izinkan saya untuk menyentuh mengenai anjakan besar yang ke-8 iaitu perumahan untuk rakyat. Di Gua Musang, sejumlah 1,000 unit rumah siap dibina bagi projek perumahan rakyat PPR pada tahun 2016. Projek ini berada di tengah-tengah pusat bandar Gua Musang. Indah khabar dari rupa rumah yang telah siap dibina pada tahun 2016 tersebut masih lagi tidak diduduki sepenuhnya, sedangkan terlalu ramai yang membuat permohonan untuk menduduki unit rumah tersebut. Kelewatan menduduki menyebabkan kerosakan serius kepada unit-unit yang tidak berpenghuni tersebut. Adakah pihak berwajib ataupun Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT tahu atau sengaja tidak mahu mengambil tahu berkenaan perkara ini? Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan pendidikan, saya ingin merekodkan ucapan berbanyak terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana meneruskan usaha Yang Berhormat Putrajaya untuk memperkasakan pendidikan digital, termasuk usaha Putrajaya untuk menyediakan dasar pendidikan digital. Saya mohon penjelasan pihak KPN tentang perkembangan terkini pelaksanaan pelbagai inisiatif berkaitan dengan pendidikan digital ataupun pendijilan pendidikan yang telah dimulakan sebelum ini. Ini penting bagi memastikan anak-anak kita tidak ketinggalan dalam pendidikan digital, khususnya anak-anak luar bandar seperti di kawasan saya, Gua Musang. Seterusnya, berkaitan dengan pengambilan guru, sewaktu Yang Berhormat Putrajaya di KPM, beliau telah memulakan pendekatan baru pengambilan guru secara besar-besaran melalui pendekatan kluster mata pelajaran bagi mengisi kekosongan guru di seluruh negara. Pengambilan guru secara one-off yang dilaksanakan sebelum ini mencatat sejarah apabila lebih 22,000 guru baru ditempatkan sepanjang tempoh 2021 sehingga 2023. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Putrajaya yang terlibat dalam membantu usaha ini, termasuk mereka di KPM dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Justru itu, saya memohon penjelasan berapa jumlah penempatan guru baru mengikut negeri dan option mata pelajaran yang dilaksanakan sepanjang tempoh Februari hingga Ogos 2023. Datuk Yang di-Pertua, isu rumah generasi kedua, Kesedar dan Felda. Kalau tadi Jelbu sebut Felda, saya nak combine sini Kesedar dengan Felda. Juga tidak kurang menariknya untuk kita sebagai pemimpin masyarakat memberi perhatian dan mencari jalan penyelesaian. Jikapun kerajaan tidak mampu untuk membina rumah atau penempatan kepada generasi kedua Kesedar dan Felda, kenapa kerajaan tergamak menghalang mereka untuk membina rumah kediaman sendiri dan dengan perbelanjaan mereka sendiri di atas tanah hak milik ibu bapa mereka, iaitu generasi pertama Kesedar dan Felda? Kenapa rumah generasi kedua yang telah siap dibina mesti dihalang untuk mendapatkan kemudahan bekalan elektrik? Bukan salah tenaga nasional dalam isu ini. Yang mesti bertanggungjawab ialah Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah serta Menteri Ekonomi. Dengan kenaikan nilai hartanah dan ketidaktentuan ekonomi hari ini, tiadakah ehsan atau pertimbangan pihak Kesedar dan Felda untuk membenarkan generasi kedua membina rumah kediaman bersebelahan atau di atas tanah lot ibu bapa mereka sendiri? Datuk Yang di-Pertua,
Selain itu, saya juga ingin menyentuh mengenai anjakan besar yang ke-9 iaitu pengukuhan perkhidmatan kesihatan. Pada sesi persidangan saya pada tahun awal 2023 yang lepas, saya telah membahaskan tentang keperluan mendesak untuk menaik taraf Hospital Gua Musang, juga pertambahan bilangan doktor dan kelengkapan perubatan terkini bagi membolehkan pesakit mendapat rawatan tanpa perlu merujuk ke hospital kerajaan lain yang amat jauh. Yang Berhormat Menteri juga pada jawapan beliau menjelaskan akan menaik taraf kelengkapan dan menambah bilangan doktor-doktor pakar mengikut fasa ke fasa. Soalan saya, apakah status terkini Hospital Gua Musang dan berapa fasa lagikah untuk mencapai status hospital pakar? Datuk Yang Dipertua, sebagai wakil rakyat di kawasan luar bandar, sudah semestinya saya juga mendamparkan development planning yang teratur dan tersusun. Oleh yang demikian, saya amat berharap Kerajaan Madani pimpinan yang amat berhormat Tambun supaya menerima, menyokong dan meluluskan perancangan pembangunan sama ada yang telah diluluskan, sedang dalam pertimbangan kelulusan dan yang akan dikemukakan untuk rolling plan berikutnya. Sehubungan dengan itu, saya dengan rendah diri memohon Yang Amat Berhormat Tambun untuk segera melaksanakan projek yang telah diluluskan oleh kerajaan terdahulu, iaitu projek pembinaan jalan masuk dari Simpang Ladang Serasa ke Kampung Luluk, mungkin Kuala Sungai, Gua Musang, Kelantan. Projek yang bernilai 49 juta ini telah diluluskan pada tahun 2016, tetapi sehingga hari ini belum ada tanda-tanda pembinaan akan dilaksanakan. Reka betul projek ini telah pun siap. Agensi pelaksana ialah Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan iaitu Kesedar, dan peruntukan semasa bagi tahun 2022 ialah sebanyak 0.64 juta. Soalan saya, apakah mekanisme Kesedar serta Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dalam menyegerakan projek pembinaan jalan tersebut? Saya juga memohon Yang Amat Berhormat Tambun dan menteri-menteri berkenaan untuk tidak menangguh atau membatalkan apa-apa projek yang diangkat atau dikemukakan untuk keselamatan, kesejahteraan, kebajikan dan juga kebajikan masyarakat saya di Gua Musang. Antara projek yang dimasukkan ialah pembinaan jambatan Kapur Batu 6 yang merentasi Sungai Galas. Merujuk kepada maklumat yang diberikan oleh pengurus besar Kesedar sebelum ini, kajian dasar dan proses awal telah lengkap dan hanya menunggu proses tender oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Rayuan saya kepada Yang Berhormat Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, segerakanlah pembinaan jabatan tersebut bagi menjamin keselamatan penduduk di perkampungan tradisional tersebut. Isu ini sebenarnya sudah menjadi isu nasional dan selalu dikeluarkan oleh media massa sekarang ini. Saya juga memohon penjelasan pihak Kementerian Pendidikan, Datuk Yang Dipertua, menyentuh mengenai Kesedar juga. Rancangan kemajuan tanah RKT Kesedar Sungai Asap yang antaranya perlu diberi perhatian. Penduduk di penempatan tersebut dibelenggu oleh banjir kilap setiap kali hujan lebat. Sistem perparitan yang amat daif perlu dibaik pulih segera bagi menjamin keselesaan penduduk di RKT tersebut. Selain itu juga, masalah liputan talian telefon dan internet di RKT Kesedar Sungai Asap seolah-olah tiada jalan penyelesaian. Beberapa siri aduan telah saya kemukakan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, tetapi sehingga hari ini masih tiada tanda-tanda akan dapat diatasi. Oleh yang demikian, saya memohon pengurusan Kesedar supaya mengambil perhatian dengan ke atas masalah peneroka di tanah rancangan Kesedar ini. Datuk Yang Dipertua, perkara terakhir, saya merujuk kepada perkara membangunkan masyarakat sejahtera. Banyak definisi berkenaan dengan masyarakat sejahtera. Izinkan saya untuk sampaikan satu isu yang mungkin agak aneh, tetapi ini realiti yang berlaku di kawasan saya, Gua Musang. Isu gangguan gajah liar semakin hari semakin menunjukkan peningkatan dan sudah semestinya akan menurunkan indeks kesejahteraan masyarakat saya di Gua Musang. Untuk makluman, gangguan gajah liar semakin hari semakin amat membimbangkan. Oleh yang demikian, saya merayu supaya Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim agar menaik taraf pejabat perkhidmatan Gua Musang dan menempatkan lebih ramai anggota yang profesional dan terlatih untuk membolehkan anggota tersebut bertindak segera bagi menangani ancaman gajah liar tersebut. Datuk Yang Dipertua, sebagai kesimpulan, saya mewakili warga saya di Gua Musang dengan penuh ikhlas memohon Kerajaan Madani supaya memperuntukkan lebih banyak projek pembangunan di Gua Musang. Ini adalah kerana pada hakikatnya Gua Musang telah sekian lama dipinggirkan dalam aspek pembangunan. Saya juga mempelawar kepada semua ahli dewan yang berminat untuk sama-sama melabur bagi melestarikan pembangunan Gua Musang dalam pelbagai sektor. Dengan bentuk muka bumi yang amat cantik, kedudukan geografi yang amat menarik dan kepelbagaian etnik yang dinamik, insya-Allah Gua Musang tidak akan mengecewakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Gua Musang mohon menyokong. Sira Allah barakatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencelah mungkin unconventional. Daerah di Semenanjung ini salah satu yang paling daif dan miskin adalah Gua Musang.